Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk kita pada hari ini muka surat 242. Tuan-tuan yang ada kitab ya Sirah Nurul Yakin ya fi Sirah Sayyidil Mursalin karangan Syekh Muhammad Khudari Baik, salah seorang ulama ya ulama sirah di Mesir. Beliau juga seorang hakim mahkamah ya. Jadi orang Mesir ni biasalah tuan-tuan, dia kita panggil multi talented ya. Dan dia orang ni biasanya apa kita panggil bukan sekadar highly educated ya, tetapi highly talented juga. Ya, dia hakim mahkamah ya, dia jadi profesor universiti dan at the same time dia juga penulis ya, dia juga guru kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi insya-Allah ya, hari ini kita tengok muka surat 242 di bawah tajuk Syariah Abdullah bin Rawaha ya. Apa makna Syariah? Syariah adalah military campaign ya, pasukan tentera yang diketuai oleh selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi yang mengetuai pasukan tersebut kita panggil ghazwah. Ya, ghazwatun, Nabi sertai, Nabi mengetuai. Tapi kalau syariah ya, maknanya Nabi tidak menyertai ya. Nabi pilih saja siapa yang menjadi ketua. Dan ya, dalam konteks ini Abdullah bin Rawahah ya, ini tahun yang ke-6 Hijrah. Abdullah bin Rawahah orang Madinah Al-Ansari, beliau adalah seorang penyair ya. Ni antara penyair hebat Nabi ya. Apabila Ka'ab bin Al-Ashraf ya, beliau adalah seorang penyair juga daripada kalangan Yahudi ya. Beliau ni seorang yang handsome ya, orang kaya, pandai berpidato ya, pandai kompos syair. Jadi beliau banyak buat syair yang menghina Islam ya, yang merendah-rendahkan, menghina isteri-isteri Nabi ya, perempuan-perempuan muslimah. Jadi beliau telah dijatuhkan hukuman ya, bunuh ya oleh Nabi ya. Dan Nabi minta antaranya Abdullah bin Muhammad bin Maslamah ya untuk mengetuai pasukan ya, yang terdiri daripada 5 orang untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf kerana ya gelagat Ka'ab bin Ashraf yang sangat memualkan ya. Beliau telah kita kata kita panggil go beyond the permissible level ya. Dia tak ada lagi bukan sekadar dia menghina Islam, tapi juga menghina peribadi-peribadi ya dalam agama Islam itu sendiri, isteri Nabi antaranya ya, perempuan-perempuan muslimah. Jadi beliau telah dibunuh, akhirnya berjaya dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dengan pasukannya ya. Kemudian Usair ya bin Rizam dilantik menggantikan tempatnya. Jadi ada patah tumbuh hilang bergantilah ya. Seorang dibunuh ya, ada orang lain pula memanglah. Rasulullah menghantar sahabat untuk mendapatkan maklumat mengenai Usair bin Rizam sebab tak kenal dia. Ya, macam Ka'ab bin Ashraf memang popular lah, orang kenal dia. Baginda mendapati dia berkata kepada kaumnya, aku akan lakukan terhadap Muhammad apa yang belum dilakukan oleh orang yang sebelumku. Maknanya kalau ya Ka'ab bin Ashraf tu jahat, ya menghina Nabi dan isteri Nabi, menghina Islam, dia akan buat lebih daripada itu lagi. Ya, aku akan jumpa dengan kabilah Ghatafan. Ya, Ghatafan ni adalah salah satu kabilah Badui yang kaya juga, yang ada kekuatan, yang terkenal. Ya, dan mengumpulkan mereka untuk memerangi Muhammad. Ya, dia berusaha mengotakan apa yang dikatakannya. Nabi menghantar Abdullah bin Rawahah Al-Khazraji. Ya, Abdullah bin Rawahah ni orang Ansar. Ya, tapi orang Ansar terbahagi dua. Ada Ansar daripada Aus dan ada Ansar daripada Khazraj. Yang ini daripada Khazraj. Ya, jadi Al-Khazraji bersama-sama ya dengan orang Ansar, 30 orang Ansar ya untuk memujuknya. Jadi mereka keluar ke Khaybar berkata kepada Usair ya. Sebab Usair ni juga daripada Bani Nadir. Bani Nadir asalnya duduk di Madinah ya, tapi mereka telah dihalau keluar kerana mereka merancang berkomplot untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka nak bunuh Nabi, Nabi kena ambil tindakan ya. Dan maklumat tentang perancangan mereka untuk bunuh Nabi itu diperolehi oleh Nabi daripada Jibril alaihissalam ya. Dan Nabi dan para sahabat kepung kampung Bani Nadir di Madinah dan akhirnya mereka menyerah ya, dan mereka dihalau keluar daripada Madinah. Mereka dibatalkan ya nationality mereka, kewarganegaraan. Mereka tak boleh tuntut apa-apa. Bila mereka keluar, mereka hanya boleh bawa apa yang mampu dibawa oleh tunggangan unta mereka ya. Mungkin sedikit makanan, pakaian ya, dan barang-barang keperluan lah ya. Mereka tak boleh bawa kebun, mereka tak boleh bawa rumah tangga, mereka tak boleh lah
ya. Yang mereka boleh bawa ialah keluarga, ahli keluarga boleh, ya. Jadi mereka pun, ya, mereka pun apa ni, duduk di apa, di kawasan Khaybar tadi, ya, kerana Khaybar ni adalah merupakan kawasan pertanian, kawasan subur, ada sumber air, ya. Dan Bani Nadir terkenal dengan kemahiran mereka mengenai tanah, ya, tanah tanih ni, ya, kita panggil apa ni, apa, soil science kita panggil, ya. Dia memang ada kemahiran. Jadi dia tahu tanah ni sesuai untuk tumbuh pokok apa, tanam apa yang sesuai, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka telah apa, mereka telah apa ni, meneruskan aktiviti pertanian mereka di Khaybar. Dan Khaybar juga adalah pengeluar kurma, ya. Ada tanaman kurma macam juga di Madinah, ya. Tetapi di samping itu, sebab Khaybar ni duduk di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dengan negeri Syam, ya, Madinah dan negeri Syam juga. Jadi oleh kerana itu, orang yang lalu lalang di situ kadang-kadang dirompak, kadang-kadang dicederakan, ya, kadang-kadang diserang, ya, oleh orang-orang Yahudi apa ni, Khaybar, ya, Bani Nadir yang duduk di Khaybar, sehingga mereka mengadu pada Nabi, ya. Sebab itulah nanti akan berlaku satu peperangan yang kita panggil sebagai peperangan Khaybar, ya. Kita belum baca lagi, insya-Allah akan datang. Jadi Abdullah bin Rawahah bersama 30 orang Ansar, ya, maknanya bila sebut Ansar tu apa ni, a mixture of Aus dan Khazraj, ya. Bukan Khazraj saja dan bukan Aus saja. Ya, mereka keluar ke Khaybar dan berkata kepada Usair, kami diberi jaminan keamanan sehingga kami menceritakan kepada kamu tujuan kedatangan kami. Dia menjawab, ya, dan aku juga mendapat jaminan yang sama. Maka Muslimin pun bersetuju. Ya, maknanya kita tak boleh bergaduh lagi. Tak boleh berperang, tak boleh angkat senjata. Ya. Kemudian Muslimin menawarkan kepadanya supaya datang berjumpa Rasulullah. Maknanya Nabi ajak untuk bincang, ya, dan membatalkan niat jahatnya untuk berperang, ya, sebab dia punya keinginan ataupun niat untuk berperang tu sudah diketahui. Nabi dah tahu dah. Sebab tu Nabi nak jemput dia datang, Nabi nak bincang, discuss dengan dia supaya dia batalkan niat untuk berperang tadi, ya. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melantiknya sebagai pemerintah di Khaybar. Macam kita sebut, ya, selalu kita sebut. Ya, orang kafir, sama ada kafir musyrik, ya, di Mekah sebagai contoh, ataupun para penyembah berhala, begitu juga kafir ahli kitab, ya, yakni di kalangan orang Nasrani dan Yahudi, ya, mereka menyangka apabila mereka masuk Islam, ya, maka jawatan mereka akan digugurkan. Maknanya kalau mereka jadi pemimpin, mereka tidak lagi boleh jadi pemimpin. Nabi akan lantik orang lain. Tak. Ya, mereka salah faham. Ya, kerana Islam tidak cabut satu pemerintahan, ya, ataupun melucutkan jawatan pemerintah daripada seseorang itu, ya, kalau dia memeluk Islam. Maknanya kalau dia memang sudah jadi pemerintah, sudah diterima pakai, ya, ke apa, keabsahannya sebagai seorang pemerintah, orang dah terima dah. Ya, memang rakyat pun suka dia, ya, memang dia sudah terima apa, dengan diterima baik sebagai pemerintah. Kalau dia masuk Islam bersama rakyat dia, ya, dia tetap akan diberikan jawatan yang sama, ya. Mana tidak akan tidak akan dicabut jawatan tersebut, tidak akan dilucutkan jawatan tersebut, ya. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut khiyarukum jahiliyah, ya, khiyarukum fil islami iza khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami iza faquhu. Ya, khiyaruhum maknanya golongan yang terpilih, para pemimpin, ya, di kalangan apa ni, kafir musyrik atau kafir ahli kitab, ya. Kalau mereka sudah menjadi pemimpin pada zaman silam sebelum mereka memeluk Islam, khiyaruhum fil islami, mereka juga akan menjadi pilihan, ya, untuk dilantik sebagai pemimpin pada zaman Islam setelah mereka memeluk Islam. Idza faquhu, dengan syarat mereka orang yang memahami agama. Jadi kalau tak faham agama tak boleh lah. Ya, sebab tu biasanya Nabi hantar para sahabat yang boleh mengajar mereka tentang agama. Ajar solat, ya, ajar perkara-perkara pokok dalam Islam. Prinsip-prinsip utama dalam Islam, ya, tentang akidah, ya, tentang syariat, tentang akhlak, ya, tentang persoalan apa ni, muamalat, ya, persoalan pemerintahan, siasat dan sebagainya. Jadi apabila mereka sudah memahami dan mereka mereka mengetahui, ya, apa ni, selok belok persoalan hukum hakam, ya, apa ni, yang halal yang haram, the do's and the don't, mereka tahu. Jadi bila mereka tahu, mereka akan dilantik menjadi pemimpin juga, dikekalkan jawatan mereka, ya. Bertitik tolak daripada hadis tadi, ya, apa ni, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami iza faqu. Mereka yang menjadi pilihan zaman jahiliyah, mereka juga adalah pilihan, ya, untuk jadi pemimpin pada zaman Islam iza faquhu, ya, dengan syarat mereka memahami agama tu dengan baik, ya. Bukanlah makna jadi ulama, jadi ustaz pula, tak, ya. Jadi pengetahuan mereka itu memadai untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Cukuplah, ya.
Jadi apa ni, dia dijemput, ya, Usair bersetuju peringkat awalnya dengan cadangan tersebut. Dia keluar bersama-sama 30 orang Yahudi. Setiap seorang membonceng tunggangan setiap Muslim. Ya, jadi maknanya ada apa? Ada persetujuan di situ. Ya, jadi dia naik, ya, setiap Muslim tadi. Dalam perjalanan Usair menyesal tindakannya itu dan ingin membatalkannya dengan melakukan pengkhianatan. Ini orang Yahudi ni, ya. Peringkat awal nampak macam setuju, ya. Jadi dia nak buat pengkhianatan terhadap mereka yang telah memberikannya jaminan keamanan. Lalu dia cuba mendapatkan pedang Abdullah bin Rawahah. Abdullah berkata, "Wahai musuh Allah, ya adu Allah, adakah kamu mahu melakukan pengkhianatan?" Kemudian Abdullah turun dari tunggangan dan memukul peha Usair dengan pedangnya sehingga putus. Ya, tidak lama selepas itu Usair menemui ajalnya, mati dia. Muslimin yang lain menentang Yahudi yang ada bersama mereka sehingga semuanya berjaya dibunuh. Inilah akibat perbuatan khianat yang dilakukan. Ya, jadi mereka setuju nak datang 30 orang membonceng 30 sahabat Nabi tadi, ya, yang diketuai oleh Abdullah bin Rawahah, ya, datang nak bawa, ya, mereka dijemput, tuan-tuan. Dijemput daripada Khaybar, bawa ke Madinah, ya, kemudian nanti akan dihantar balik. Ya, perginya dijemput, baliknya dihantar. Ya, tapi nak buat pengkhianatan, nak bunuh pula, nak ambil pedang Abdullah bin Rawahah, ya, sebab dia bonceng Abdullah bin Rawahah. Nak diambilnya, nak dibunuhnya Abdullah tu. Ya, tapi Abdullah menyedari, ya, apa ni, niat jahat yang nak dilakukan oleh Usair bin Rizam tadi, dan akhirnya beliau telah dibunuh. Ya, begitu juga dengan kuncu-kuncunya, pengikutnya 30 orang tu. Ya, selesai syariah Abdullah bin Rawahah. Kisah, ya, Ukal dan Urainah. Ini pun menarik, tuan-tuan. Pada bulan Syawal. Syawal tu double W, ya, Syawal. Ya, SYAWW, Syawal. Ya. Sekumpulan Bani Ukal dan Urainah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman mereka. Mereka bai'ah dengan Nabi, ya. Bai'ah maknanya memberikan janji taat setia, ya. Sebab perjanjian ada dua. Ni dalam sirah, yang pertama perjanjian apa, tuan-tuan, ya? Yang pertama ialah perjanjian sesama umat Islam tu. Maknanya orang Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita panggil sebagai bai'ah. Ya, bai'ah maknanya janji setia. Ya, bai'ah secara umum, ya, bai'ah lah. Satu lagi, ya, sebab jadi mereka masuk Islam, mereka bagi bai'ah daripada Nabi, taat setia. Satu lagi kita ada perjanjian damai. Ya, jadi perjanjian damai ni di antara orang yang berkonflik dengan Nabi, orang musyrikin contoh di Mekah, ya, dengan Nabi. Jadi mereka buat satu perjanjian satu perjanjian ya, perjanjian damai yang kita panggil sebagai suluh. Ya, sod lamha, suluh. Ya, suluh yang paling terkenal adalah suluh Al-Hudaibiyah. Ya, orang kafir musyrik berjanji untuk tidak berperang dengan orang Islam selama 10 tahun. Ya, tetapi mereka mengkhianatinya. Ya, selepas beberapa ketika mereka mengkhianatinya. Itu kita panggil suluh. Suluh maknanya perdamaian. Kalau bai'ah, ya, taat setia. Mereka masa mereka datang, mereka sakit, ya, bermuka pucat dan berperut buncit, ya. Kalau kita ni perut buncit maknanya kalau kecil-kecil lah, ya, ada cacing dalam perut, tak sihat maknanya, ya. Cuaca Madinah tidak sesuai untuk mereka sebab cuaca Madinah agak sejuk, kita tahu, terutamanya kalau datang pada musim sejuk, ya. Kalau pagi di Madinah, tuan-tuan yang biasa buat umrah, ya, tuan-tuan akan dapati suhu boleh turun sampai 6 darjah Celsius, 8 darjah Celsius. Jadi memang sejuk, tuan-tuan, ya. Jadi, ya, cuaca itu tidak sesuai. Rasulullah menyuruh mereka pergi ke tempat yang terdapat beberapa ekor unta yang dijaga oleh pengembalanya. Ya, jadi ada sahabat Nabi yang mengembala unta di luar Madinah. Ya, baginda menyuruh mereka pergi ke tempat ternak untuk meminum susu. Ya, minum susu unta yang sebahagian riwayat menyebut dicampur dengan beberapa titik air kencing. Bukan minum air kencing. Ya, minum susu, ya, tapi dicampur dengan air kencing, ya, kerana kita tahu dalam mazhab Malik sebagai contoh, ya, disebut bahawa binatang yang halal dagingnya, ya, ma yu'kal lahmuhu la yanjusu bauluhu wa rausuhu, dalam hadis atau kama qala Rasul, ya, hadis yang sahih, ya, disebut bahawasanya ma yu'kal lahmuhu, mana binatang yang dagingnya boleh dimakan, macam unta kita boleh makan, ayam, kambing, ya, rusa dan sebagainya yang boleh kita makan dagingnya, la yanjusu bauluhu wa rausuhu, ya, maknanya tidak dianggap najis, bauluhu kencingnya, wa rausuhu dan najisnya, ya, dia punya stool tu maknanya tidak dianggap sebagai najis, ya. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik lah, ya. Kalau kita pergi ke kita panggil northern part of Africa, kan,
belah Morocco contoh, ya, Tunisia, ya, yang bermazhab Malik. Ya, jadi kadang-kadang mereka nak menuju ke masjid tu, ya, kadang-kadang dia pakai selipar, ya, terpijak tai ayam ke ataupun tai kambing sebagai contoh, ya, tai lembu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka tak basuh pun, mereka, ya, mereka apa kata kesat-kesat aja. Kesat-kesat, ya, dan, ya, nampak macam bersih, ya, walaupun masih ada baunya. Maknanya ain najis tu, kalau kita najis lah, ya, ainnya tu maknanya warna sudah hilang kadang-kadang, tapi bila kita, ya, bau tu maknanya bau tu masih ada. Ya, jadi bau tu masih ada, jadi maknanya masih bernajis lah, sebab kalau ada rasa bau dan warna kan, ya, warna mungkin sudah hilang sebab dia dah kesat-kesat pada pasir ataupun tanah, ya, tapi baunya masih ada, maknanya masih bernajis. Dalam mazhab kita Syafi'i, ya, hadis ini tidak diterima kerana walaupun hadis ini sahih, tetapi hadis ini sudah dinasahkan, ya, sudah abrogated, ya, oleh hadis-hadis yang lain, ya. Jadi dalam mazhab Malik, ya, hadis ini masih dianggap applicable, boleh dipakai. Dalam mazhab Syafi'i tak. Ya, sebab tu bagi kita, walaupun ayam tu dagingnya boleh dimakan, ya, walaupun lembu tu dagingnya boleh dimakan, tapi najis air kencing, ya, dan juga apa ni tahinya tu dia dianggap najis. Dalam mazhab Malik tidak, ya. Jadi ada beza. Jadi kalau kita tengok pada apa ni minum susu campur dengan air kencing tadi, maknanya ini benda yang, ya, kita jangan pelik lah. Ya, kita kata, mana boleh air kencing kan najis? Najis dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam mazhab Malik, ya, dianggap tidak. Ya, jadi mereka melakukannya. Apabila, ya, mereka telah sembuh sebab mereka tadi dalam keadaan sakit, ya, pucat mukanya, perut buncit, ada masalah penyakit, tak tahu apa penyakit, tak disebut, ya, maka mereka pun diarah oleh Nabi untuk pergi berjumpa dengan sekumpulan pengembala unta, ya, yang duduk di luar Madinah. Ya, jadi mereka pun minum susu unta dan, ya, dipercikkan sedikit air kencingnya. Bukan minum air kencing, tuan-tuan, yang kena faham. Ya, dipercikkan sedikit, dimasukkan sedikit beberapa titis. Ya. Jadi bila mereka sembuh, mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Patutnya dah sembuh, ya, patutnya mereka syukurlah. Ya, mereka tunjukkan apa ni appreciation mereka, ya. Tapi mereka tak buat begitu. Mereka bunuh pengembala kambing, mereka kelar dan melarikan untanya. Ya, apabila berita tersebut sampai ke pengetahuan Nabi, baginda menghantar Kars bin Jabir Al-Fihri bersama 20 orang tentera berkuda untuk mengejar mereka. Mereka berjaya dijejaki dan semuanya ditangkap. Apabila mereka dibawa ke Madinah, baginda mengarahkan supaya mereka dikelar sebagaimana yang mereka lakukan terhadap pengembala. Ya, jadi ini kita panggil apa? Kisos lah, ya. Sebab mereka ni orang yang tak pandai bertimbang rasa, tak pandai balas budi orang, ya. Tangan dan kaki mereka dipotong, mata dicungkil dan mereka dicampak ke tanah lapang sehingga mati. Nampak macam, ya, kita kata, uish, kejamnya, ya. Sebenarnya itulah yang mereka buat perkara yang sama kepada para sahabat Nabi, ya, yang mengembala kambing, yang telah membantu mereka, menjaga mereka ketika sakit, ya, dan memberi mereka ubat-ubatan dalam bentuk susu, ya, susu apa ni unta tadi, ya, tapi apa ni susu yang diberi, ya, madu yang diberi, ya, tuba yang dibalas, kita kata tak sepatutnya, ya. Inilah, ya, balasan mereka yang khianat, ya, sebab kalau tidak nanti orang akan ambil benda ni, anggap benda ni sebagai benda kecil. Ya, jadi benda-benda kecil, ya. Jadi dia anggap benda ni tidak apa, tidak, tak apa, Nabi boleh maaf. Orang Islam boleh terima kemaafan. Memang betul, tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, ya. Ini sebab undang-undang ni kadang-kadang dia kena datang dalam bentuk yang bersifat deterrent sebenarnya. Dia kena ada deterrent. Maknanya sehingga orang takut nak buat jahat. Ya, contoh kita kata potong tangan, ya. Jadi bila berlaku pembunuhan, dibunuh balas. Dipancung pada hari Jumaat, orang ramai tengok, ya, di Masjid Al-Qisas. Ya, Masjidul Qisas duduk di Riyadh, duduk di Jeddah. Ya, jadi hari Jumaat lepas main Jumaat orang ramai kumpul, ya, orang yang dijatuhkan hukuman bersalah telah dibicarakan, dibawa di tengah-tengah, dia ada dia punya macam altar dia tu, ya, duduk atas tu dan dipancung oleh algojo, ya. Jadi mati dia. Ya, jadi bila mati tu ada orang pengsan, ada orang, ya. Nah, sebab tu bila kita tengok ambulan yang datang, ya, bukan yang nak dibunuh seorang, tapi ambulan ada 10, 12 ambulan kadang-kadang. Kita kata pelik juga. Ya, bukan 12 orang yang nak diselamatkan, tak selamat dah, tuan-tuan, ya. Bila dah dipancung kepala mati. Ya, tapi sebab apa sampai 12 apa ni ambulan ni, ya? Sebab apa ada paramedik. Ya, sebab apa ada doktor dan jururawat, ya. Ini untuk merawat orang yang terkesan daripada peristiwa tadi. Ya, orang rasa takut. Ya, sebab tu hukuman dijalankan di khalayak ramai. Ya, sebab tu kita di sekolah dulu kita ada public caning. Public caning tu hari Jumaat contoh, ya. Ada assembly ataupun Monday, ya, hari Isnin.
dibuat di kawasan lapang, ya, di assembly area, ya, dan semua orang tengok. Kalau budak tu nakal, dia buat kesalahan, ya, merokok ke apa semua sebagainya di kawasan sekolah, ditangkap, ya, ataupun dia buat benda jahat, sebagai contoh meniru dalam peperiksaan ataupun apa sajalah, ya, public caning itu dibuat di khalayak ramai, ya, nama pun public, tuan-tuan, ya, in front of the public. Jadi orang yang kena pukul tu tak sakit, ya, kadang-kadang bila nak dipukul tu pelajar tu pakai pakai 2 lapis luar, ya, pakai pakai penebat pula lagi dekat punggung dia, ya. Jadi kalau bila guru besar pukul tak ada rasa apa, tuan-tuan, dia ketawa je. Tetapi malunya tu, sehingga menimbulkan, ya, kita kata deterrence, ya. Jadi orang yang tengok tu, uish, dia kata malu ni, ya, nanti orang akan ingat nama kita. Ya, orang akan ingat nama kita bahawasanya, ya, kalau nama dia apa kita panggil Yazid, Yazid mana? Yazid, Yazid yang kena pukul tu, Yazid yang mencuri, Yazid yang merokok, Yazid yang meniru dalam peperiksaan. Ya, jadi nama tu akan terkenal sampai dewasa besok. Walaupun Yazid tu dah jadi CEO company, orang akan tanya, Yazid mana? Yazid yang kena pukul dulu, yang curi apa ni. Tak sedap nama tu. Dia akan bawa stigma tu, akan terus dibawa sampai dia dewasa, tuan-tuan. Walaupun dia dah jadi orang masjid. Ya, orang dah sebut benda-benda macam tu juga. Jadi oleh kerana itu perlu dibuat satu bentuk undang-undang yang bersifat deterrent tadi, ya, supaya orang takut, ya. Jadi, ya, ini balasan dia. Dicampak ke tanah lapang sehingga mati, itulah, ya, apa ni, balasan orang khianat dan tidak diharapkan kebaikan daripadanya. Sebab mereka ni memang, ya, nabi, ya, seorang yang mendapat wahyu daripada Allah. Kalaulah perbuatan nabi itu salah, mesti Allah tegur nabi, ya. Mestilah datang ayat Quran yang menegur nabi ataupun ilham, ya, di benak pemikiran nabi, ya, dalam mimpi ataupun seumpamanya, supaya nabi tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Ya, tindakan penjahat tersebut menunjukkan bahawa mereka pada asalnya telah rosak dan kaum keluarga mereka adalah tercela, ya. Selepas itu Rasulullah melarang daripada perbuatan mengelak, tak boleh. Itu kali pertama dan terakhir. Tak boleh lagi dah. Ya, jadi kisah dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab cerita perang, ya. Jadi hadisnya sahih, dalam Sahih Bukhari ada, ya. Dalam kisah Maghazi, ya. Maghazi itu maknanya kisah-kisah berkaitan dengan peperangan ada, ya. Kemudian apa lagi, tuan-tuan, ya? Syariah Amru bin Umayyah. Pada suatu hari Abu Sufyan duduk di kelab kaumnya. Ya, jadi Abu Sufyan ni, ya, merujuk pada Abu Sufyan bin Harbin. Ya, Abu Sufyan bin Harbin adalah, ya, Abu Sufyan yang menjadi VIP Mekah, ketua orang Mekah. Ya, jadi Abu Sufyan ni kita tahu beliau, ya, adalah pemimpin Mekah, ya, dan mengambil alih kepimpinan Mekah tu kerana tokoh-tokoh Arab yang hebat-hebat ni ada 6 orang semua telah meninggal dunia. Ya, 5 dalam peperangan Badar, seorang di luar. Yang meninggal dalam perang Badar itu ialah Abu Jahal, Amru bin Hisham. Balik cerita balik perang Badar, tuan-tuan tengok balik senarai itu. Ya, yang pertama ialah Abu Jahal, Amru bin Hisham, yang kedua ialah Umayyah bin Khalaf, yang ketiga Utbah bin Rabi'ah, yang keempat Syaibah bin Rabi'ah, yang kelima, ya, sebahagian sebut Al-Walid bin Al-Mughirah, yang keenam Abu Lahab. Abu Lahab tak mati dalam perang, dia tak pergi. Ya, tapi dia mati bila terkejut dengar kawan-kawan semua habis mati. Ya, Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah mati belaka, tuan-tuan. Ni kawan-kawan baik dia. Ini adalah VIP, ya, pemimpin Mekah. Ya, mati semua. Jadi bila mati semua, tuan-tuan, ya, yang tinggal, ya, hanyalah antaranya ialah Abu Sufyan. Ya, kerana Abu Sufyan beliau memang VIP Mekah juga, tapi beliau tidak terlibat dalam perang Badar. Kerana beliau menghantar pasukan, mengetuai pasukan dagang, trade caravan, ya, ke negeri Syam. Jadi dalam perjalanan balik itu mereka dapat maklumat Nabi dan para sahabat nak intercept mereka, ya. Sehingga mereka menggunakan jalan pantai, terlepaslah mereka daripada dipintas oleh Nabi dan para sahabat. Ya, dan mereka bagi tahu kepada Abu Jahal yang berada di Mekah. Abu Jahal tubuhkan satu pasukan tentera yang jumlahnya antara 900 hingga 1,000 orang. Ya, mereka datang untuk menyelamatkan pasukan Abu Sufyan. Pasukan Abu Sufyan selamat. Ya, tetapi oleh kerana mereka dah keluar, mereka kata alang-alang keluar, ya. Kalau bahasa Melayunya alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, maka dia pun terus saja, ya, dia proceed saja sampailah bertemu berperang dengan Nabi dan para sahabat yang jumlahnya lebih kurang 305 orang. Ya, kita dah cerita panjang dalam perang Badar dulu, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya asalnya Nabi dan para sahabat bukan nak berperang. Mereka hanya nak ambil ganti rugi kerana harta mereka telah dirampas, ya, dan dipegang oleh orang-orang Quraisy ketika berhijrah. Mereka tak boleh bawa harta mereka, ya. Sebab itu Allah benarkan mereka untuk memintas dan ambil sebagai ganti rugi. Ya, bukan nak bunuh, nak berlawan, nak berperang, tak.
Ya, tetapi Allah takdirkan ya orang Islam dapat juga harta tapi bukan melalui trade caravan tadi tetapi melalui pasukan tentera yang diketuai oleh Abu Sufyan oleh apa? Oleh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya Al-Walid bin Al-Mughirah dan seumpamanya. 70 ya tentera Quraisy ya. 24 daripada mereka adalah para pemimpin Quraisy mati belaka tuan-tuan. Ya, malah di luar pun ya apa ni Abu Lahab yang ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bapa saudara Nabi pun mati juga terkejut dia ya dan apa lagi tuan-tuan ya dan 70 lagi ditawan menunjukkan bahawasanya memang kalah teruk ya apa ni orang-orang Quraisy ya di tangan orang Islam dalam peristiwa tadi ya peristiwa perang Badar tu. Jadi Abu Sufyan ni dia Abu Sufyan ketuanya tuan-tuan ya yang tinggal lah sebab dia tak pergi perang tak matilah dia. Ya, tapi dalam perang Uhud kita tahu ya, tahun yang ketiga Hijrah perang Uhud, Abu Sufyan jadi ketua juga, kalah ya dan mereka kata mereka menang sebab berjaya membunuh 70 sahabat Nabi. Tetapi ya, Nabi masih selamat, Abu Bakar, Umar masih selamat. Ya, Hamzah yang dibunuh ya. Tetapi harta orang Islam tidak dirampas. Madinah masih selamat ya. Cuma dari segi bilangan yang mati lebih ramai orang Islam itu saja. Ya, kalau nak kita kata orang Islam kalah. Malah orang Islam tidak dihalau keluar daripada Madinah, masih duduk di Madinah. Ya, orang Islam yang mengejar tentera musuh sampai mereka kembali ke Mekah. Jadi nak kata orang Islam kalah pun tak boleh. Ya, tapi nampak ya kalau jumlah casualties, ya, jumlah mereka yang terbunuh, yang cedera, ramai orang Islam. Hatta Nabi pun patah gigi. Ya, Nabi terluka. Nabi diketuk kepala sampai pengsan dikatakan. Ya, luka kaki Nabi sehingga darah ya memancut keluar ya sehingga datang apa ni Ali bin Abi Talib dan isterinya Fatimah merawat Nabi ya dengan apa meletakkan jerami ya yang telah dibakar debunya tu diletak di tempat luka tadi sehingga darah berhenti ya. Okey tuan-tuan itu kalau kita boleh apa kita boleh kongsi ya apa yang telah kita sebut sebelum ni. Jadi apa ni Abu Sufyan dia duduk di kelab kaumnya ya. Biasanya kita panggil Darun Nadwah, tempat mereka berkumpul dan berbincang tentang sesuatu isu tuan-tuan. Seperti mana mereka menjatuhkan hukuman bunuh pada Nabi dulu pun ya apa ni persidangan itu berlaku di Darun Nadwah. Darun Nadwah tu sebenarnya asalnya adalah rumah yang di apa wakafkan oleh moyang Nabi Ubay bin apa kita panggil ya apa ni siapa tu ya apa kita panggil ya dia punya datuk Nabi tu ya Qusay bin Kilab ya bukan Ubay ya Qusay bin Kilab itu moyang Nabi mana Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib datuk Nabi bapa pada datuk Nabi ya yakni Hashim bapa pada Hashim Abdul Manaf bapa pada Abdul Manaf Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab itulah yang telah ya memberikan rumah dia ya untuk dijadikan sebagai tempat permesyuarat, tempat nadwah. Nadwah tu makna mesyuarah ataupun persidangan. Ya di situlah nanti ya apa ni zaman cucu cicit ya kepada Qusay bin Kilab ya zaman Nabi Muhammad orang Quraisy pemimpin Quraisy menjatuhkan hukuman untuk bunuh Nabi. Seperti mana dirakamkan ya dalam suratul Anfal ayat 30 kan. Ya jadi Allah sebut apa wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir ya mereka merancang ya untuk apa kita panggil untuk menangkap Nabi untuk membunuh Nabi menghalau Nabi keluar daripada Mekah ya wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liusbituka mereka nak tangkap engkau wahai Muhammad au yaqtuluka atau nak bunuh engkau au yukhrijuka atau nak menghalau kau keluar daripada bumi Mekah. Ya, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat tipu daya, buat perancangan untuk bunuh kamu, untuk tangkap, untuk halau, ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah dan Allah juga yang menggagalkan perancangan jahat mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik yang menggagalkan perancangan jahat. Jadi dia pun duduk di kelab kaumnya, ya. Lalu dia berkata tidak ada ke seseorang yang berani pergi jumpa Muhammad dan bunuh dia secara khianat supaya kita merasa lega dengan kematiannya. Jadi Abu Sufyan kata macam tu. Ya, tak ada siapa yang berani ke pergilah ke Madinah tu, ya. Kemudian menyamar ke apa dan sebagainya. Kemudian buat khianat bunuh Muhammad tu, ya. Dia kata, sesungguhnya Muhammad berjalan-jalan di pasar sebagaimana orang lain. Seseorang lelaki datang, ya, dan menyatakan ya kesanggupannya. Maka Abu Sufyan berbagi tunggangan, bekalan dan persiapan untuk melakukan tugas tersebut. Lelaki tersebut keluar sehingga sampai di Madinah pada pagi hari yang ke-6. Ya, dia bertanya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai menunjukkannya. Ketika itu Rasulullah berada di masjid, ya, di masjid Bani Abdul Ashhal.
ya, Bani Abdul Ashhal, ya. Jadi ada apa kita panggil kabilah Ansar lah yang duduk di situ, ya. Masjid menunjukkan tempat solat, ya. Tempat solat ni maksudnya bukanlah, ya, dia punya apa kita panggil, bukanlah maknanya mesti buat solat Jumaat, tak, ya. Solat Jumaat zaman Nabi, ya, pengetahuan berdasar pada pengetahuan bacaan kita, ya. Dia punya apa kita panggil, ya, dia punya ceritanya, ya, ialah cerita sembahyang Jumaat di Masjid Nabawi saja. Ya, di Masjid Quba pun tak buat sembahyang Jumaat sebab siapa nak dengar khutbah Jumaat di Masjid Quba, sedangkan Nabi bagi khutbah di Masjid Nabawi, ya, semua bertumpul di Masjid Nabawi. Ya, jadi tempat-tempat lain ada masjid tapi masjid untuk solat apa, solat fardu. Ya, jadi ada imam yang dilantik, imam kampung dia termasuklah di Masjid Quba pun ada imam. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat kan dalam hadis yang saya ada cerita, ya, tentang bagaimana ada seorang imam, ya, di apa, diberitahu bahawasanya dia ni kalau baca Fatihah, lepas Fatihah akan baca qul huwallah. Baca Fatihah, baca qul huwallah, kemudian baru baca surah lain. Ya, selalu kalau sembahyang fardu lah terutamanya, ya, sembahyang fardu yang jahar maksudnya. Ya, sembahyang fardu jahar ni maknanya sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Dia suka baca qul huwallah. Ya, kemudian baru baca surah lain, ya. Jadi Nabi tak pernah buat macam tu, dia buat. Kemudian ada makmum yang pergi report lah, ya, laporkan kepada Nabi di Madinah, ya, maka Nabi telah memanggil sahabat tadi. Nabi tanya dia, betul ke, ya, kami dapat laporan bahawasanya kamu suka baca qul huwallah, ya. Pasal apa baca qul huwallah ni, ya, sedangkan ada banyak surah lain. Dia kata, aku suka, aku cinta pada surah ni, suka sangat. Ya, uhibbu hubban jamma. Ya, orang Arab cakap, ya, Quran sebut macam tu. Hubban syadidan, maknanya aku suka sangat surah ni. Ya, Nabi kata, hubbuka, ya, iyaha, kecintaan kamu, ya, kasih sayang kamu, suka kamu terhadap surah ni, ya, apa ni, yudkhilukal jannah, akan masukkan kamu ke dalam syurga. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya, ya, Nabi puji dia, ya, walaupun Nabi tak pernah buat, tapi ini sebagai satu bentuk kita panggil sunnah takririyah. Sunnah takririyah ni makna sunnah yang dilakukan oleh para sahabat tapi di endorse, ya, di apa, dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Jadi apa yang berlaku, ya? Yang berlaku makna Nabi puji dia walaupun Nabi tak buat. Tapi perbuatan itu tidak salah. Ya, tapi dia tidak baca qul, kita kata kita pun selalu baca qul Allah, tapi qul Allah saja. Yang ini lepas Fatihah baca qul Allah, baca surah lain. Waqiah ke, ya, surah Alam apa ni, apa surah apa? Surah Lam yakunil ladzina kafaru ke, surah-surah lain lah. Ya, dia memang kebiasaan itu sebab suka sangat, cinta sangat dengan surah apa ni, apa, Al-Ikhlas ni, ya. Surah At-Tauhid kita panggil. Ikhlas bukan menunjuk pada makna ikhlas amal, ya, tapi menunjuk pada tauhidnya. Ikhlas di situ dengan makna tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bunyinya qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah tu esa, ya. Allah tu tidak ada duanya, tidak disyirikkan. Ya, tidak apa kita panggil, tidak ada apa, ya, tidak ada apa ni, kompetitor Allah ni. La syarika lahu. Ya, tidak ada partner bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah boleh buat segala sesuatu, ya, apa ni, wahduhu, ya, ataupun wahdahu. Allah saja, tak perlukan malaikat, tak perlukan rasul, tak perlu. Ya, tetapi Allah jadikan itu kerana nak tunjuk Allah Maha berkuasa. Ya, sebab tu Allah mampu, ya, dan lebih pada mampu untuk menjadikan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Maka, ya, orang lelaki tadi pun, ya, dia apa? Dia dipanggil, ya. Dia nak jumpa Nabi. Jadi lelaki itu ingin melakukan pengkhianatan. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan aku daripada kejahatannya. Ya. Jadi Nabi tahu dah. Bila Nabi tengok, Nabi tahu. Ya. Jadi tak boleh tipu lah dengan Nabi ni, tuan-tuan. Ya. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi dan menundukkan badannya untuk hormat. Ketika itu Usaid bin Hudair menarik bajunya. Ya, tiba-tiba pisau dia, ya, dia panggil, bukan apa ni, dia panggil khanjar. Ya, bukan khinjir. Khanjar. Ya. Jadi khinjir tu macam khinzir pula, tuan-tuan. Ya. Tak, ya, dia khanjar. Khan Jar. Khanjar. Khanjar ni macam kita kata dagger tu lah. Ya. Ya, dagger tu maknanya yang macam kerambit. Ya, yang biasa orang Oman, ya, dia pakai kerambit tu, diletak di ni, macam orang Melayu pakai keris lah. Ya, jadi kalau orang Arab, ya, apa ni, belah Yaman ke belah Oman, ya, dia pakai khanjar tu. Jadi dia punya pisau tu dia sembunyikan. Ya, dan pisau tu terjatuh, ya, ketika Usaid bin Hudair tarik baju dia. Maka lelaki tersebut menyesal perbuatannya. Kemudian Rasulullah bertanya sebab dia nak bunuh Nabi itu pasal apa.
Lelaki tersebut menceritakan perkara sebenar selepas diberi jaminan bahawa darahnya akan terpelihara. Ya, selepas itu Rasulullah membebaskannya. Nabi bebaskan dia. Ya. Lelaki tersebut berkata, Wallahi wahai Muhammad, aku tidak takut kepada sesiapa. Apa yang berlaku ialah apabila aku melihatmu, akalku hilang. Mati akal dia. Jiwaku rasa lemah. Selepas itu kamu mengetahui apa yang aku ingin lakukan. Perkara tersebut tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tak ada siapa yang tahu. Ya, pasal dia datang daripada Mekah. Orang Mekah yang tahu, bukan orang Madinah. Dengan itu aku mengetahui bahawa kamu terpelihara. Ya, daripada sebarang usaha membunuhmu. Ya, Nabi ni, ya kita panggil maksum. Ya, maksum tu bukan sekadar Nabi selamat daripada tidak buat dosa, tapi maksum juga merujuk kepada makna Nabi tidak boleh dibunuh. Seperti mana ayat yang ke-60 berapa tu, ya, ayat 67, ya, dalam surah Al-Maidah, ya, suratul Maidah. Wallahu ya'simuka. Dia bukan awal ayat, ya. Ya ayyuhar rasul, ya. Apa ni, apa kita panggil, ya. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, tu ayat 67 tu mula dengan wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikan apa yang diutus, ya, oleh Allah kepadamu, apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu. Jadi di hujung ayat tu ada sambung dia, wallahu ya'simuka minan nas. Allah tidak, Allah apa ni, menjaga, ya'simuka, Allah memaksumkan kamu, menjaga kamu. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah jaga Nabi, ya, selamatkan Nabi, lindung Nabi daripada dibunuh oleh mana-mana orang kafir. Ya, wallahu la yuhibbul kafirin. Apa ni, Allah apa? Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak beri hidayah. Allah tak bagi petunjuk pada orang kafir. Ya, jadi makna nak bagi tahu bahawasanya dalam apa ni, bab yang berkaitan dengan bunuh ni, Nabi tak boleh kena bunuh. Ya, jadi lelaki tadi, ya, dia mengetahui bahawasanya Nabi tidak boleh dibunuh. Ya, jadi dia yang apa, yang minta supaya apa ni, diberikan tanggungjawab nak bunuh Nabi, tak berjaya bunuh Nabi. Ya, jadi dia menyesal. Dia tahu Nabi tak boleh dibunuh dan Nabi berada di atas kebenaran. Manakala kumpulan Abu Sufyan adalah kumpulan syaitan. Ya, selepas itu beliau memeluk Islam, masuk dia. Ketika itu Rasulullah menghantar Amr bin Umayyah Ad-Damri, ya. Pada zaman jahiliah beliau adalah seorang yang berani dan gagah. Beliau membawa seorang kawan untuk membantunya membunuh Abu Sufyan secara khianat sebagai balasan terhadap tindakannya. Apabila kedua-duanya sampai di Mekah, mereka pergi ke Kaabah untuk tawaf. Sebelum melaksanakan tugas yang diberikan, salah seorang lelaki Mekah mengenali Amru. Dia berkata, ini adalah Amr bin Umayyah. Dia tidak datang kecuali untuk melakukan kejahatan. Apabila Amru mendapati kedatangan yang diketahui oleh penduduk Mekah, maka beliau tidak mempunyai pilihan selain menyelamatkan diri. Beliau mengajak kawannya dan mereka pulang ke Madinah. Apa yang berlaku seolah-olah Allah ingin supaya Abu Sufyan terus hidup, sehingga dia sendiri yang menyerahkan kunci Kaabah kepada muslimin dan menganut Islam. Betul lah tuan-tuan. Ya, contohnya kalau kita tengok ni banyak peristiwa macam ni berlaku. Ni antaranya. Ya, kalau Abu Sufyan mati tuan-tuan, ya, tak adalah, ya, jatuh maruah orang Quraisy ni tuan-tuan, sebab Abu Sufyan ni ketua Mekah. Ya, macam gubernur lah kita kata, ya. Jadi kalau dia dibunuh, macam Abu Jahal lah, bunuh tak ada apa lah tuan-tuan. Ya, sampai kesudah mana dia tidak menunjukkan simpati ataupun ketaatan pada agama Islam tu, tak. Ya, macam Umayyah bin Khalaf pun sama juga. Tak ada apa lah tuan-tuan, mati-mati macam tu je lah. Tapi kalau Abu Sufyan, ya, sebab dia ni ada hubungan dengan Nabi, sebab anak dia Ramlah nanti kahwin dengan Nabi. Mana Abu Sufyan ni bapa mertua Nabi. Ya, jadi makna nak bagi tahu bahawasanya kalau kita nak sebut tentang Abu Sufyan ni memang, ya, Allah nak panjangkan usia dia. Ya, patutnya siapa tadi tuan-tuan? Kalau kita tengok, ya, patutnya Amru tadi, ya, Amru bin Umayyah ni, Ad-Damri ni, patutnya dia boleh bunuh sebab dia memang pegawai tugas-tugas khas. Ya, jadi maknanya special task punya officer dia ni. Jadi patutnya dia dengan seorang kawan boleh bunuh Abu Sufyan, tapi Allah takdirkan, ya, bila dia sampai apa ni di Mekah, dia tawaf, ya, tawaf kudum, ya. Maka orang kenal dia, orang kata ini di assassin ni, Amr bin Umayyah ni, ya. Dia ni tak ada lain. Kalau datang mesti ada orang dia nak bunuh, pemimpin lah biasanya. Maka mereka dah tahu bila pecah rahsia, ya, dia pun larilah. Ya, dia pun lari bersama dengan kawannya tadi. Ya, balik ke Madinah. Apa yang berlaku, ya, kalau kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Khudari Beg ni, ialah seolah-olah Allah ingin supaya Abu Sufyan terus hidup sehingga dia sendiri yang menyerahkan kunci Kaabah memang. Ketika Mekah dia bebaskan Fatu Mekah tahun 8 Hijrah.
dibebaskan oleh Nabi dan para sahabat, ya, Nabi dengan 10,000 tentera, ya, muslimin, ya, daripada Madinah, ya. Jadi apa yang berlaku ialah Abu Sufyan terpaksa menyerahkan kunci. Maknanya beliaulah orang, pemimpin Mekah yang tunduk pada Nabi dan para sahabat. Malah dia masuk Islam satu keluarga. Dia, isterinya, Hindun, anaknya Yazid bin Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa orang anak perempuan masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam lebih lebih lambat lah, ya, kalau banding dengan Ramlah lebih awal sebab Ramlah masuk Islam dan Ramlah berkahwin dengan Ubaidillah bin Jahash, adik kepada Abdullah bin Jahash, ya. Mana sepupu Nabi lah. Sebab Jahash tu kahwin dengan Umaymah, ya, binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi, satu bapa dengan mak dengan Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib kan, dia ada adik-beradik perempuan nama nama Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah ni kahwin dengan Jahash. Ya, daripada perkahwinan tersebut dapatlah, ya, 4 orang anak, paling kurang 4 mungkin lebih. Ya, tapi yang kita kenal Abdullah bin Jahash anak sulung, ada Ubaidillah bin Jahash, ya, ada Zainab binti Jahash dan ada Hamnah binti Jahash. Ini 4 yang popular tuan-tuan. Adik-beradik, ya, Abdullah bin Jahash tadi. Abdullah bin Jahash, beliau sepupu Nabi, kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Ya, Abdullah bin Jahash mati dalam perang Uhud. Tadi kita sebut 70 sahabat Nabi yang syahid dalam perang Uhud. 2 adalah daripada keluarga Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Jahash mati, ya, dikebumikan. 68 lagi bukan keluarga Nabi, antara orang-orang Ansar dengan Muhajirin. Kemudian Ubaidillah bin Jahash dia kahwin dengan Ramlah binti Abi Sufyan. Mereka hijrah ke Eritrea. Ya, tapi dikatakan bahawasanya Ubaidillah ni dia murtad dan masuk agama Kristian. Ya, dan akhirnya mati dalam keadaan beragama Kristian. Wal-iyazubillah. Jadi maka Ramlah binti Abu Sufyan, ya, jadi balu. Selepas habis iddahnya Nabi masuk meminang, maka masuklah, ya, Ramlah binti Abu Sufyan sebagai salah seorang daripada ummahatil mukminin, ibu orang beriman, ya. Jadi dia juga dikenal sebagai Ummu Habibah kerana dalam perkahwinan dia dengan Ubaidillah bin Jahash dia dapat seorang anak perempuan, kan, namanya ialah siapa, Habibah. Maka Ramlah dipanggil Ummu Habibah kerana perempuan boleh dinisbah pada anak perempuan, lelaki tidak, ya. Biasanya begitu. Okey, ya. Jadi Abu Sufyan akhirnya kita tahulah, ya, dia mula merasa malu Allah dengan Nabi kerana Nabi telah menyelamatkan anaknya duduk overseas sana. Ya, Nabi selamatkan dia seorang balu. Ya, tak ada siapa dia nak bergantung, Nabilah menjadi suami dia. Malah perkahwinan Nabi dengan Ramlah binti Abu Sufyan, ya, telah disponsor oleh Najasyi, ya, maharaja di Eritrea pada masa itu. Jadi lagi banggalah Abu Sufyan. Dan akhirnya kita tahu Abu Sufyan memeluk Islam. Ya, dalam keadaan, ya, dia menjadi ketua orang Mekah pada masa itu. Maknanya ada rentetan kisah yang Allah nak supaya manusia belajar daripada peristiwa tersebut. Ya, jadi kalau dia mati awal tak adalah kisah tu, tuan-tuan. Ya, jadi begitu juga dalam perang Badar, kan, ketika Nabi bagi tahu, ya, kepada Abu Bakar, setiap kali Abdul Rahman anak dia Abdul Rahman tak masuk Islam lagi masa tu. Kalau Abdul Rahman datang mencari Abu Bakar nak kena lari. Maknanya jangan bertembung. Sebab kalau bertembung, salah seorang daripada mereka akan terbunuh. Ya, kerana macam tadilah, ya, Allah nak panjangkan usia Abdul Rahman sehingga dia masuk Islam dan dia menjadi salah seorang pahlawan yang mempertahankan Islam. Ya, pada masa perang Badar dia masih lagi kafir, ya, menyokong pasukan Abu Jahal nak bunuh bapa dia, tuan-tuan. Ini semua adalah, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, kita masuk satu bab baru, ya. Kalau ada soalan silakan, ya. Takat ni nampak tak ada soalan, ya. Kalau ada soalan silakan tuan-tuan, ya. Mari kita tengok kalau ada soalan. Tak ada, ya, setakat ni. Cuma sharing saja, ya. Okey, ya. Kalau ada mungkin, ya, boleh dipanjangkan kepada ustaz, ya. Mungkin Haji Syuib, ya, ataupun Hajah Shimah, ya. Ada apa-apa, kalau ada jamaah yang bertanya soalan melalui WhatsApp, ya, boleh share saja di kita panggil di chat ni, ya, kolom ni. Kalau tak ada, kita masuk peperangan Hudaibiyah, ya. Ada nota kaki di bawah, footnote di situ. Hudaibiyah ialah nama kampung yang sederhana besar, bukanlah besar sangat. Ya, sebuah telaga yang terletak berhampiran dengan pokok, ya, dipanggil pokok ni pokok Hudaba dikatakan. Di mana di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'ah, ya. Tahun yang ke-6 Hijrah berlaku peristiwa Hudaibiyah ni, ya. Jadi Nabi, ya, bersama para sahabat jumlahnya 1,500 orang, ya, berada di bawah pokok tadi dan mereka berbai'ah kepada Nabi, ya.
Jadi apa ni, telaga ya dipanggil Hudaibiyah terletak sejauh satu marhalah dari Mekah ya dan 9 marhalah daripada Madinah ya. Jadi kalau satu marhalah ya, jadi satu marhalah tu lebih kurang ya 40, kalau sekarang ya lebih kurang 41 lah ya. 41 kilometer tuan-tuan. 40.5, 41 lah lebih kurang. Ya, 41 ataupun 40 ya. Yang lebih tepat 40.5 kilometer. Mana kalau dua marhalah ialah 80 kilometer. Ya, jadi 40 kilometer tu agak jauh jugalah ya. Tapi kalau kita tengok dari segi ukuran tak sampai satu marhalah lah. Ya, sebab dalam ya usaha saya dalam ya lebih kurang dalam 30, tak sampai 30 kilometer ya. Ini kalau kita ambil apa ni ukuran yang lebih lebih besar ya. Maknanya 40 kilometer sebab disebut lebih kurang satu marhalah ya. Satu marhalah lebih kurang ya. Jadi dia punya anggaran saja tapi sebenarnya tak sampai satu marhalah. Sebab satu marhalah 40.5 ya. Kalau daripada Madinah disebut ya 40 marhalah ya, 40 ya, 40 kali apa kita panggil 9 kali 4 36 kan ya. Jadi maknanya apa kita panggil ya, betul ke ya. Ustaz rasa tidak kurang tepatlah ya, sebab kalau kita tengok 360 kilometer daripada Madinah ya, lebih ya. Mekah pergi Madinah saja ya sudah sekitar 440 kilometer. Itu kalau kita tengok straight line distance ya. Sebab bila tuan-tuan tengok distance dalam Google Map sebagai contoh ya, distance terbagi dua ya. Dia ada straight line distance dan ada juga driving distance ya. Ada driving distance tuan-tuan ya. Sebab kalau kita kata driving distance ya, driving distance tu kita ikut jalan raya ya. Jadi maknanya road ya, road distance tu. Jadi road distance ataupun driving distance biasanya lebih jauh daripada straight line distance. Straight line distance ni unta. Jadi kalau unta daripada Mekah, Madinah pergi Mekah ya 440 kilometer lebih kurang. Perjalanan ambil masa lebih kurang 8 hari. Kalau berlaku cuaca yang ekstrim, terlalu panas ataupun berlaku sandstorm, mereka akan berhenti, mereka akan berehat di satu tempat ya. Kemudian mereka akan sambung setelah keadaan reda ya. Dan biasanya perjalanan kalau musim panas akan dibuat pada waktu malam saja. Siang mereka akan berehat, mereka akan tidur di siang hari sebab perjalanan terlalu panas ya. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang perlu kita faham lah. Ya, maknanya bila kita sebut tentang apa ni jarak ya, tuan-tuan kena gunakan jarak sebab dulu pakai unta. Okey, ya alhamdulillah elok boleh ya. Tadi nampak macam ada hanging ya. Okey, jadi Hudaibiyah tadi ya. Jadi agak tidak tepat ya dia punya ukuran di sini ya. Jadi kita baiki ya jarak antara Mekah ke apa ke Hudaibiyah ya lebih kurang bolehlah kita terimalah ya. 30 lebih kilometer maknanya dekat 40 kilometer lebih kurang satu marhalah lah. Tapi kalau daripada Madinah bukan ya. Sebab marhalah ya Madinah tu lebih ya sebab dia 40 ya. Kalau 40 satu marhalah maknanya paling kurang ya 10 marhalah ya, bukan 9 marhalah lah ya. Sebab ya kita kata satu marhalah 40.5, dua marhalah ya 81 kilometer lebih kurang ya. Jadi 10 ya ataupun lebih sikit ya marhalah tu. Okey, tak apa ya, itu ukuran yang biasa kita akan dengar ya sebab dulu tak pakai kilometer tuan-tuan ya. Jadi marhalah tu adalah apa kita panggil ya, dia punya unit yang diguna untuk mengukur jarak ya. Jadi Rasulullah bermimpi memasuki Masjid Haram ni asal-asal ya. Umrah pertama ya Nabi buat ni bukan daripada ayat Quran. Ayat ya apa di dalam Quran wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya ayat yang ke-196 ya dalam surah Al-Baqarah tu. Tu belum turun lagi. Ya wa atimul hajja dan sempurnakanlah haji wal umrata lillah dan umrah itu kerana Allah. Ya, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah itu belum turun lagi ayat tu. Jadi bila ayat tu belum turun, maknanya perintah untuk buat umrah ni bukan datang daripada ayat Quran.
Ya, dia datang daripada apa tuan-tuan? Dia datang daripada mimpi Nabi, ya. Jadi di sini disebut oleh Syekh Muhammad Qadari Bek, muka surat 244, ya. Nabi masuk ke Masjid Haram, Nabi mimpi dalam keadaan, ya, aman, ya, selamat, bercukur, ya. Nabi bercukur tu makna Nabi sudah tahallul, ya, dan bergunting. Ya, kita kata dapat satu pahala, ya. Nabi doakan sekali, tapi kalau bercukur Nabi doakan 3 kali. Cukur tu afdal daripada bergunting. Ni bagi orang lelaki, ya. Kemudian apa ni, baginda memberitahu orang ramai, ya, keinginannya untuk mengerjakan umrah. Nabi bagi tahu sebab Nabi dah dapat mimpi, ya, seolah-olah itu satu apa kita panggil green light daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah diajak bersama mengerjakannya. Ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan orang Quraisy menerima kedatangan mereka untuk melakukan umrah. Maknanya bukan orang Madinah semata-mata, ya, tetapi juga ya, apa ni, Badui yang berada di sekitar Madinah tu. Ya, mana-mana yang sudah memeluk Islam diajak untuk pergi, ya, apa ni, ke Madinah, ke Mekah untuk melakukan umrah. Tapi orang Arab tersebut berlengah-lengah memberikan jawapan kerana menyangka Rasulullah dan orang-orang mukmin tidak akan kembali lagi menemui keluarga mereka di Madinah. Maknanya seolah-olah macam Nabi pergi ni for good lah. Ya, mana tak balik lagi ke Madinah. Ya, ini salah sangka mereka. Mereka berkata, kami minta maaf kerana tidak dapat ikut serta disebabkan sibuk dengan urusan harta dan keluarga. Ya, dan kita tahu, ya, nanti mereka akan menyesal. Sebab dalam peristiwa Hudaibiyah, 1,500 orang, ya, yang menyertai Nabi, mereka berbai'ah, memberikan janji setia di bawah pokok Hudabah di Hudaibiyah tu, ya. Semua mereka dimohon ampun, ya, apa ni, oleh Nabi, dosa-dosanya diminta supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Seperti mana sabit dalam hadis, ya. Nabi sebut apa ni, la yadkhulun nar man syahida badran wal Hudaibiyah. Atau kama qala Rasul, ya. La yadkhulan nar, tidak sekali-kali akan masuk ke dalam neraka man syahida badran, orang yang menyaksikan, ya, menyertai peperangan Badar wal Hudaibiyah, dan menyertai perjanjian Hudaibiyah, ya. Di bawah satu, bukan perjanjian Hudaibiyah tempat ni Hudaibiyah, tapi kalau merujuk kepada janji setia kita panggil bai'atul ridwan. Ya, nanti kita akan tengoklah, ya, dia ada dua di situ. Para sahabat berjanji setia dengan Nabi dipanggil bai'ah ar-ridwan. So itu yang Ustaz perkenalkan dua istilah tadi. Satu dipanggil bai'atul ridwan, bai'ah, yang kedua ialah suluh al-Hudaibiyah. Suluh ni antara Nabi dengan orang Quraisy. Ada dua benda berlaku di situ. Tapi mereka yang diampunkan dosa adalah yang berbai'ah, ya, dalam bentuk bai'atul ridwan. Bai'ah, berjanji setia yang di apa kita panggil, ya, diredai oleh Allah. Sebab tu panggil ridwan tadi, yang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mereka akan menyesal. Macam perang Badar juga. Sahabat-sahabat ada yang diajak, walaupun ajakan Nabi itu bukan dalam bentuk perintah, ya, lebih pada apa ni, mandub sifatnya, maknanya sunat afdal, ya, kalau untuk ikut, ramai yang tak pergi. Tapi bila dengar cerita, ya, mereka mendapat keampunan daripada Allah, masa tu menyesal. Sebab tu dalam perang Uhud mereka nak keluar daripada Madinah, ya, sebab mereka nak dapat pahala macam pahala Badar juga, ya. Tetapi sayang, ya, Badar tak ada tolok bandingnya kerana Allah ampunkan dosa secara blanket saja. Ya, 305 orang yang terlibat tu. Kemudian dalam Hudaibiyah 1,500 orang. Ya, kecuali orang munafik yang keluar daripada bai'ah tadi. Ya, atau dia tak dapat pengampunan lah. Jadi mereka yang tak pergi rasa menyesal lah. Ya, Rasulullah hanya keluar bersama-sama dengan Muhajirin dan Ansar saja. Ya, apa ni, orang-orang Arab Badui, ya, mereka melewat-lewatkan, melengah-lengahkan, dan akhirnya mereka tertinggal. Bilangan, ya, Muhajirin dan Ansar yang menyertai Nabi itu 1,500 orang. Ya, 1,500 orang, ya. Apa ni, Ibnu Ummi Maktum dilantik sebagai pengganti Nabi, ya, di Madinah. Jadi beliau yang menggantikan Nabi di Madinah. Kerana Nabi keluar bersama para sahabat, sebagai besarnya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya, semua sahabat-sahabat besar. Bismillah. Jadi sahabat besar tu, ya, dah pergi, tadi tak ada siapa nak jadi caretaker Madinah. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum dilantik. Ya, Ummu Salamah isteri Rasulullah dibawa bersama. Ya, jadi Ummu Salamah ikut, jarang Ummu Salamah ikut ni kerana dia ada anak kecil, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, ya, dalam perang Uhud suaminya cedera parah, ya.
kemudian sihat balik, ya, tahun yang keempat hijrah suaminya meninggal. Ya, jadi ketika suami dia meninggal, dia masih syarat mengandung. Jadi baru dapat anak kecil, baru dapat baby tu, yang anak keempat dia tu, ya, pada tahun yang keempat hijrah. Ni tahun yang keenam. Mana anak tu umur 2 tahun. Ya, anak tu umur 2 tahun dan dia ada 3 lagi anak yang lain. Ya, ada apa kita panggil, ya, ada Umar bin Abi Salamah antaranya, ya. Ada ada Umar, ya, ada siapa tadi, ya, beberapa anak yang lain, ada 4 orang semua. Jadi itulah yang menyebabkan Ummu Salamah, ya, jarang mengikut Nabi, ekspedisi Nabi ni jarang beliau ikut serta, ya, melainkan kalau kita tengok dalam peperangan Bani Mustalik, ya, Muraisi, ya, peperangan Muraisi di tempat nama Muraisi berhadapan dengan Bani Al-Mustalik. Bani Mustalik itu kabilahnya, ya. Muraisi itu nama tempat tempat peperangan tu berlaku. Macam Uhud berlaku di Uhud Madinah, ya. Badar berlaku di Badar, ya. Perang Khaybar berlaku di Khaybar. Perang Mu'tah berlaku di Mu'tah, ya. Jadi perang Muraisi macam perang Hunain juga. Ini biasanya nama-nama tempat, ya, lokasi di mana peperangan tu berlaku lah. Okey, ya. Jadi apa yang boleh kita sebut lagi di sini, ya. Muhajirin tadi 1,500 orang, tak ramai, ya. Dalam pembukaan Kota Mekah, Fatu Mekah 10,000 tuan-tuan. Ya, jauh beza tu, ya. Hampir 9 kali ganda tuan-tuan, ya. Jadi apa ni, Ummu Salamah ikut serta. Binatang korban juga dibawa untuk membuktikan kepada manusia bahawa kedatangan mereka bukan untuk perang. Ya, jadi yang pertama mereka pakai ihram, bukan pakai baju baju perang, bukan pakai baju besi. Ya, jadi bawa pula binatang untuk sembelihan, al-hadyu dipanggil. Ya. Senjata yang dibawa oleh para sahabat hanyalah pedang yang bersarung. Kerana baginda tidak membenarkan mereka membawa pedang yang terhunus ketika melakukan umrah. Tak boleh. Sebab bukan nak perang. Ya, itu hanya untuk apa ni, penjagaan diri je, jaga keselamatan diri. Tentera muslimin meneruskan perjalanan, ya, sehingga sampai di Usfan, ya, ada nota kaki di bawah, tempat yang terletak sejauh 2 marhalah daripada Mekah. Ya, sebenarnya tak sampai tuan-tuan, ya. Jadi di sini pun kita tahu ukurannya tak tepat. Ya, ini hanya anggaran saja. Ya, sebab Usfan jaraknya lebih kurang 74 kilometer, ya, daripada Mekah. Jadi kalau orang Mekah pergi ke Usfan, ya, mereka tak boleh qasar solat, tak boleh. Ya, qasar jamak lagi tak boleh lah, tuan-tuan. Ya, qasar pun tak boleh. Qasar maknanya 4 rakaat Zuhur jadi 2, Asar 4 jadi 2, tak boleh. Kerana apa tuan-tuan, ya? Kerana jarak antara Mekah dengan Usfan itu seperti mana disebut dalam kitab Bulughul Maram. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ni, ya, dia kumpulkan kitab hadis-hadis hukum, ya, dia panggil Ahadisul Ahkam, ya, nama kitab tu Bulughul Maram, ya, dalam bab yang berkaitan dengan apa ni, safar, ya, solatus safar, solat dalam perjalanan tuan-tuan. Jadi disebut secara jelas Usfan, ya, dan Usfan jaraknya 74 kilometer. Mana tak cukup 2 marhalah. 2 marhalah 81 kilometer sebab satu marhalah tadi 40.5. Jadi kalau 2 marhalah, ya, 81 kilometer. Baru, ya, apa ni, sunat untuk kita apa ni, apa kita panggil, baru dibolehkan untuk mengqasar solat. Kalau untuk jamak, ya, dalam mazhab Syafi'i kita mesti 3 marhalah. Lebih pada 121 kilometer. Ya, kalau kurang daripada 121 kilometer tapi lebih pada 80, in between. Ya, 80 dengan 100, 100 apa ni, 20, ya. Maknanya antara 2 dengan 3 marhalah, jarak itu hanya apa ni, apa kita panggil sunat qasar saja. Jamak tak lagi. Lebih pada beyond 120, ya, equal ataupun beyond than 120 kilometers barulah, ya, sunat untuk jamak dan qasar. Tuan-tuan kena faham. Ya, itu dia punya pengiraan. Tuan-tuan boleh tengok secara lebih detail dalam kitab Fiqh Manhaji karangan Profesor Dr. Mustafa Al-Bura. Ya, dan buku tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh bekas Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tuan-tuan boleh beli secara online saja, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya pendetailan tu ada. Ya, jadi benchmark yang digunakan ialah tadilah, ya, maknanya perjalanan dengan unta. Kalau, ya, 81 kilometer, ya, maka barulah, ya, sunat untuk mengqasar solat. Sedangkan Usfan, ya, jaraknya hanya 74 kilometer tak sampai. Jadi kalau pergi Usfan tak boleh qasar lagi. Dia kena beyond, ya, daripada Usfan tadi. Okey, ya. Pengintipnya datang membawa berita bahawa Quraisy bersepakat untuk menghalang, ya. Jadi Nabi punya apa kita panggil, ya, pasukan apa ni, apa, pasukan penyiasat, ya, pengintip telah pergi dan bawa maklumat, ya. Quraisy dah tahu dah. Mereka tidak akan benarkan muslimin daripada masuk ke Mekah, ya, sama sekali, dan tidak akan membenarkan mereka
memasukinya secara kekerasan, peperangan tak boleh. Ya. Mereka mempersiapkan diri untuk berperang, dan Khalid bin Al-Walid yang belum masuk Islam pada masa itu, tahun yang ke-6 ni, ya, mempersiapkan, ya, 200 orang tentera berkuda untuk menghalang kemarahan muslimin. Rasulullah bertanya, adakah terdapat mereka yang boleh menunjukkan kami jalan lain? Ya, supaya tidak bertembung dengan mereka. Mana Nabi nak elakkan peperangan sebab Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan ihram. Ya, mereka sudah berniat ihram di mana, di Bir Ali di Madinah, tuan-tuan. Ya, miqat Madinah. Jadi seorang lelaki yang telah memeluk Islam berkata, saya wahai Rasulullah, dia boleh tunjuk jalan lain. Ya, ada alternative road macam kita lah, nak balik kampung ke apa kan. Ya, mungkin highway jam, kita ada alternative road lah. Ya, jadi alternative road ni, ya, kadang-kadang jalan kecil je. Ya, tapi dia dia apa kita panggil, ya, smooth lah. Ya, tak ada halangan, tak ada lori-lori besar lalu ke apa semua sebagainya. Jadi lebih apa, lebih selamatlah untuk mereka masuk ke Mekah sebab nak elak daripada berperang tadi, ya. Jadi apa yang berlaku? Jadi dia pun bawa keluar ke jalan yang rata dan mudah dilalui. Jalan tersebut menuju ke Mekah melalui kawasan bawah. Bila Khalid melihat tindakan yang diambil oleh muslimin, dia pulang menemui orang-orang Quraisy dan menceritakan apa yang berlaku. Ketika sampai di Saniyatil Murar, unta Rasulullah duduk. Muslimin memaksanya bangun tetapi dia enggan. Ya, nak masuk macam gajah yang berlaku dalam peristiwa Abraha, sama juga. Gajah tak mau bergerak, tuan-tuan, ya. Tapi kalau dihala balik ke selatan, ke Yaman, gajah bergerak. Tapi kalau halakan mereka ni menuju ke Mina dan Mekah, ya, gajah tak nak bergerak. Sama, tuan-tuan, ya. Sama dengan unta Nabi juga ketika sampai di Madinah ketika hijrah. Ya, Al-Qaswa'. Ya, jadi Al-Qaswa' yang bergerak, ya, berjalan saja. Di mana Al-Qaswa' berhenti, di situlah, ya, Nabi bermalam. Dan kebetulan rumah yang Nabi bermalam itu ialah kepunyaan Abu Ayyub Al-Ansari ataupun namanya Khalid bin Zaid. Ya, seorang lelaki berusia 30 tahun pada masa itu. Ya, dan anak kecil, rumahnya 2 tingkat, rumahnya double story. Ya, Nabi diminta duduk di atas, Nabi minta duduk bawah. Dia kata tak. Ya, Nabi duduk di atas sebab nak muliakan Nabi. Takkanlah dia duduk di atas, Nabi duduk di bawah, ya. Tapi Nabi beralasan, ya, nanti sudah tentu ramai orang akan datang ziarah. Jadi kalau Nabi duduk di atas, maka terdedahlah aurat keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi dia pun ikut cakap Nabi, maka Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Kerana dibimbang anak dia berlari, ya, atau makan minum tertumpah kena pada Nabi. Maknanya sampai peringkat begitu dia nak muliakan Nabi, tuan-tuan. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang rumahnya di depan, kita kata di depan ataupun di sebelah Masjid Nabawi yang ada sekarang, ya. Tetapi, ya, kalau kita tengok di perkuburan Baqi', ya, tidak ada kubur Baqi' yang menempatkan Abu Ayyub Al-Ansari, sedangkan rumahnya dekat dengan Baqi' tu. Tapi kuburnya tidak ada di situ. Kerana apa? Kerana dia meneruskan jihad pada jalan Allah walaupun Nabi telah wafat. Ya, kalau Ustaz boleh tanya kat tuan-tuan, di mana agaknya kubur Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan? Kuburnya berada di Konstantinopel. Di mana, tuan-tuan? Di Istanbul moden. Ya, jadi sebab beliau bersama-sama dengan tentera Islam, ya, pada zaman Yazid bin Muawiyah, ya, zaman Muawiyah lah. Yazid jadi ketua tentera, tuan-tuan, ya. Zaman tu zaman Muawiyah sudah ada angkatan tentera apa kita panggil tentera laut, ada navy pada masa tu. Jadi mereka berlayar naik kapal, ya, menuju ke Istanbul, ya, dan mereka mengepung, ya, kota Konstantinopel dengan harapan mereka dapat membebaskan kota tersebut. Ya, ini berlaku tahun 82 Hijrah, tuan-tuan. 80 tahun 52 Hijrah. Tahun 52 Hijrah. Ketika usia Abu Ayyub Al-Ansari ialah 82. Sebab dia lahir 30 tahun sebelum hijrah, kan? 30 tahun masa hijrah Nabi tu umur dia 30. Lepas tu dia ada anak kecil lagi. Orang umur 30 ada anak kecil lagi lah. Ya, munasabahlah. Ya. Kemudian 52 tahun kemudian selepas hijrah, ya, berlaku peristiwa pengepungan kota Konstantinopel yang pada masa itu masih dikuasai oleh Byzantine Empire. Tuan-tuan ingat tadi kan, ya? Ketika kita panggil, kalau kita baca cerita tentang Nabi pecahkan batu tu ketika menggali parit, ya, menggali parit tu dalam perang Ahzab, ya, bila jumpa batu besar, mereka nak pecahkan tak boleh. Ni nak angkat pun tak larat sebab para sahabat dah, ya, 2-3 hari tak makan dah, tuan-tuan, ya, sebab berlaku masih sejuk. Ya, jadi kalau tuan-tuan yang hadir kelas sirah Ustaz tadi, ya, pagi dengan Moses, ya, kemudian tuan-tuan sambung sirah dengan dengan kita panggil PMP, ya, is a good blend, tuan-tuan.
tuan-tuan dapat tengok ya perspektif yang sedikit berbeza dan dia complement each other lah dua-dua kitab ni. Kitab yang berbeza ya, tetapi ada maklumat yang lebih kurang hampir sama dan juga dia melengkapkan satu sama lain. Ya, it's a good blend tuan-tuan ya. Sebab memang macam tu. Bila kita belajar, kita guna kitab-kitab yang berbeza supaya kita dapat perspektif yang sedikit berbeza ya, ada added value tuan-tuan ya dalam kitab yang kita baca tu. Okey ya, balik pada cerita tadi, maknanya Abu Ayyub Al-Ansari ikut sama. Ya, ikut sama dan beliau terkorban ya. Sebab musim sejuk, orang Arab jarang ya, mereka tidak biasa berperang dalam keadaan bersalji tuan-tuan. Ya, jadi akhirnya dia meninggal dunia lah ya, dan dikebumikan di kita panggil di kaki tembok ya, Fortress City of Istanbul ataupun Konstantinopel pada masa itu. Ya, sebab tu bila kita ziarah Istanbul, antara tempat ya yang sangat wajar untuk kita ziarah adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari ya, sebab ramai orang bila pergi ke Istanbul dia hanya pergi ke Blue Mosque saja. Ya, ada cantik tempat kan, cantik tuan-tuan. Tapi Blue Mosque tu kawasan baru tuan-tuan. Itu zaman Turki Osmaniyah. Ini kita cerita zaman sahabat dulu ya. Zaman Abu Ayyub Al-Ansari yang meninggal pada tahun 52 Hijrah. Dalam usia 82 tahun. Cuba tuan-tuan bayang. Umur 82 masih ikut jihad. Apa pengajaran tu tuan-tuan? Pengajaran dia ialah agama ya, selagi kita masih hidup dan ada kemampuan ya, dakwah mesti diteruskan. Cuma sahabat-sahabat dulu lebih kepada dalam bentuk ya, bukan dakwah lisan saja, dakwah ya, dakwah apa kita panggil ya, bukan bil lisan tapi bil hal. Ya, mereka tunjukkan akhlak yang baik ya, mereka ikut berperang jihad fisabilillah sampai ada yang syahid ya, ada yang meninggal ketika berperang ya, dan mereka berada di luar Madinah. Walaupun mereka di luar Madinah ya, mereka tak dikebumikan di Baqi'. Ya, sebab di mana kita meninggal di situlah kita dikebumikan. Ya, tetapi kuburnya kalau tuan-tuan tengok ya, diziarah oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan orang tuan-tuan. Ya, bila orang nak masuk ke Masjid Abu Ayyub untuk solat, orang akan lalu kawasan kubur dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu, maafkan dia. Ya, apa kita panggil, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ampunkan dia, maafkan dia ya Allah. Kasihani dia ya Allah, rahmat dia ya Allah. Ya, cuba tuan-tuan bayang, orang keluar nak masuk masjid, orang doakan dia, nak keluar pun orang doakan dia tuan-tuan. Kalau Baqi' ya, kita kena masuk dalam Baqi' itulah ya, dan kubur ada 10,000 sahabat Nabi dikebumi di situ. Abu Ayyub bersendirian tuan-tuan ya. Jadi ada masjid dia, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, kena pergi tuan-tuan. Dekat dengan apa kita panggil ya, Selat Bosphorus tuan-tuan. Ya, ada dekat dengan tempat tersebut ya, ada seorang anak muda kita ya. Jadi yang terkorban ya dalam misi dakwah ya di Turki dan dikebumikan di situ. Ya, jadi beliau juga dikebumikan di tempat ya, walaupun bukanlah di masjid tersebut tapi tak jauh daripada situ ada kawasan perkuburan. Ya, jadi anak pada Presiden Abim, bekas Presiden Abim ya. Kita panggil Datuk ya, ataupun Haji Abdullah Azam ya, anak dia tuan-tuan. Jadi beliau dikebumikan di situ, meninggal semasa dia belajar di Istanbul ya, dekat dengan kubur Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan. Ini satu kemuliaan lah kita kata. Okey ya, itu cerita Abu Ayyub yang Nabi duduk di rumah dia tuan-tuan ya. Jadi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu bahawasanya ya, apabila Nabi sampai di Madinah pun sama juga cerita binatang tadi tuan-tuan ya. Cerita Nabi di Madinah tu cerita unta ya, dan sini pun sama juga. Ya. Jadi apabila sampai di Saniyatul Murar ya, unta Rasulullah ya duduk, muslimin paksanya bangun tapi dia tak hendak. Mereka berkata Al-Qaswa. Al-Qaswa adalah salah seekor daripada unta milik Nabi, unta betina tuan-tuan. Ya, tuan-tuan akan kata pelik Nabi ni pasal apa naik unta betina, unta jantan lah lagi kuat. Ya, jadi unta betina kerana apa tuan-tuan ya? Kerana unta betina ini adalah unta yang berada di hadapan. Ya, jadi unta yang duduk di depan. Jadi duduk di depan tu makna apa tuan-tuan ya? Sebab sekumpulan unta kalau dia travelling, unta jantan akan ikut follow je. Ya, unta betina tu. Ya, sebab tuan-tuan tengok cerita Nujum 4 Belalang kan? Ya, jadi ketika ahli nujum ya, Raja Pasai ya, Maharaja Pasai, dia datang, dia tanya soalan. Kalau kalah dalam pertandingan teka-teki tu, maka
ya kerajaan apa ni apa ya kerajaan di apa yang Piramli jadi menuju Empat Belalang tu akan jatuh ke tangan Raja Pasai. Ya, jadi salah satu soalannya ialah ya ada 3 ekor anak apa anak itik. Ya, jadi apa ni di kolam ya. Kemudian apa ni berenang 3 ekor ya. Jadi macam mana kita nak tahu mana jantan mana betina? Ya, yang mana jantan yang mana betina? Ya, jadi dijawab oleh apa ni apa kita panggil ahli nujum Empat Belalang tadi, bapa pada Empat Belalang lah. Ya, belalang tu anak dia kan. Bapa pada belalang tu, Empat Belalang tu, Piramli tu lah. Ya, dapat maklumat dah daripada anak dia. Anak dia pergi dengar perbincangan apa tadi, ya, apa ni Maharaja Pasai dengan dia punya ahli nujum, ya. Jadi senang je, ya. Yang di depan tu lah betina, yang di belakang jantan. Ya, jantan ikut betina. Ya, betul tuan-tuan. Sebab tu ya Al-Qaswaq duduk di depan, Nabi duduk di depan, unta lain ikut daripada belakang. Jadi Al-Qaswaq susah nak dikawal. Rasulullah menjawab Al-Qaswaq bukanlah unta yang susah untuk dikawal, Nabi kata, ya. Ia bukanlah ini bukan perangai apa ni apa Al-Qaswaq. Nabi tahulah. Ya, Nabi punya kenderaan. Tetapi ini dihalang oleh apa yang menghalang tentera bergajah. Nampak tuan-tuan. Ya, itu poin penting tu tuan-tuan kena gariskan. Ya. Jadi ini bukan perangai Al-Qaswaq, ya. Tetapi ia dihalang oleh apa yang menghalang tentera bergajah. Tentera bergajah ni ya tentera Abrahah, ya 60,000 tentera bergajah tuan-tuan. Bukan gajahnya 60,000, gajah ada 13 aja. Ada 2 riwayat ya dalam Syekh Mubarak Furi menyebut dalam Ar-Rahiqul Maktum, The Seal Nectar, ya dia ada 9 ekor tuan-tuan, 9 ekor gajah. Satu riwayat lagi kata ada 13 ekor. Jadi ada 2 riwayat ya. 9 confirm ya, 13 ada khilaf ya. Jadi tentera bergajah 60,000 tentera, ada yang naik kuda, ada yang berjalan kaki, ada yang naik keldai ya. Tapi gajahnya ada 13 ekor. Yang diketuai oleh gajah paling besar yang dipanggil sebagai Mahmud. Nama gajah tu yang ditonggang oleh Abrahah ya yang menjadi jeneral tentera. Okey tuan-tuan ya. Jadi gajah itu juga bila sampai di Arafah dia bergerak baik. Sampai di Muzdalifah masih bergerak baik. Di antara Muzdalifah nak masuk ke Mina, gajah mula buat perangai dah. Ya, gajah mula buat perangai tak mau bergerak dia. Ya, dan kita tahu akhirnya Allah hantar tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asbin ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ya, digerogot ya oleh apa? Oleh ulat-ulat ya. Dimakan tu macam dimakan dikunyah tu oleh kambing. Ya, ni ulat-ulat tu. Sebab tu dipanggil ya ka'asbin seperti daun-daun ya. Makul yang dimakan oleh ulat-ulat. Maknanya ya dia punya apa kita panggil dia punya daging dia luluh ya kena batu yang dibaling tadi tu ya tarmihim bihijaratin min sijil tadi dengan batu-batu daripada sijil bila kena pada tubuhnya menjadi macam luluh dagingnya tuan-tuan, rosak dagingnya seolah-olah macam kena kita panggil apa ni apa biological apa ni bom tuan-tuan ya seolah-olah kena ya maknanya apa ni senjata kimia ya senjata biologi ya yang menyebabkan kesan pada tubuh mereka macam kita kata nuklear lah ya kalau dulu atomic bomb kan di Nagasaki dan di apa Hiroshima ya cuba tengok kesan dia tuan-tuan setelah beberapa generasi masih lagi bila anak tu dilahirkan masih lagi ada kesan dia cacat contoh seperti mana yang berlaku ya dengan kita panggil ya semasa apa ni US masuk ke Vietnam berperang dengan Viet Cong ya dilepaskan apa ni apa Agent Orange tadi ya. Jadi apa bom kimia tadi chemical bomb ni yang mengandungi bahan-bahan terlarang ya yang memberi mudarat kesan jangka panjang kita tengok apa kesan ya sebab tu kita pergi ke Vietnam ada yang puntung kakinya pun ada ya dan sebagainya di Hiroshima Nagasaki pun masih lagi tuan-tuan maknanya kesan daripada ya bom yang dicipta ini kan pula ya apabila dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu tidak ada ya yang berani untuk apa kita panggil ya untuk menyerang Mekah lagi ya kerana mereka jeran ya dengan keadaan yang berlaku pada Abrahah dan tenteranya 60,000 orang tu habis mati ya Abrahah selamat ya tidak mati di Mekah ya dia dibawa balik ke Yaman dan sampai di Yaman dia mati juga dalam keadaan dikatakan terburai perutnya ya luluh apa ni apa daging-dagingnya ya dan begitu juga tentera yang sama-sama ya apa ni mengiringi Abrahah balik ke Yaman ya dan orang Yaman melihat dan mereka mengambil pengajaran yang sangat besar bahawasanya Mekah tak boleh diganggu ya
wallahu alam, ya, ada soalan di sini. Benarkah Rasulullah, ya, suruh minum air susu, ya, campur air kencing unta itu kerana hendak menghina kumpulan orang yang sakit? Ya, jadi tak pernah dengar lah, ya. Ustaz tak pernah dengar. Daripada bacaan tak pernah dengar. Kalau yang bertanya, ya, mungkin dapat maklumat daripada penulisan para ulama lain, sila kongsilah, ya, daripada mana dapat maklumat ni. Tapi yang pasti hadis ni hadis yang sahih, hadis Sahih Al-Bukhari. Ya, hadis ni tidak ada pertikaian dari segi periwayatan, maknanya sanadnya sahih, ya. Kemudian cerita itu benar, ya. Jadi adakah, ya, masukkan air kencing itu sebagai penghinaan, ya. Kerana mereka memusuhi orang Islam sebelum dari peristiwa sakit tu, ya. Tak ada pula petunjuk daripada hadis tadi dan tidak ada, kalau kita baca dalam syarah hadis pun, ya, setakat bacaan ustaz. Mungkin ustaz terlepas pandang. Jadi sebab kalau tuan-tuan ada maklumat, sila share. Ya, tapi setakat bacaan dan pengetahuan kita, tidak, ya, bukan sebab tu, ya, kalau tidak, tak adalah orang yang, ya, apa ni kita panggil, ya, minum susu dengan dicampur beberapa titik daripada air kencing unta. Ya, terutamanya dalam mazhab Malik, ya, kerana dalam mazhab Malik hukumnya adalah harus, ya, maknanya berubat dengan air kencing unta yang, ya, berasal pada hadis tadi, la kullu ma yu'kal lahmuhu la yanjusu bauluhu wa rausuhu. Setiap binatang yang boleh dimakan dagingnya maka tidak bernajis, ya, tidak menajiskan apa ni makanan tersebut, ya, kalau dicampur dengan apa ni air kencing ataupun tahinya tu, ya. Jadi dalam mazhab Malik memang masih, ya, hadis ini masih terpakai. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak, ya. Adakah ia membawa konotasi penghinaan kepada orang yang sakit, ya? Wallahu alam, tak tahu tuan-tuan. Ya, jadi kalau tuan-tuan ada jumpa di mana-mana tolong share lah. Okey, ya, kita sambung sikit lagi tuan-tuan, ya. Jadi nak beritahu bahawasanya tentera bergajah juga, ya, dia tak ikut kata Abrahah kerana ada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi arahan kepada dia. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, dalam genggaman Allah. Sekiranya Quraisy mengajakku kepada sesuatu yang mengagungkan tanah suci, pasti aku akan sahut. Ya, sebab tanah suci Mekah tuan-tuan, ya, disebut tanah haram. Ya, Mekah Madinah haramain, dua tanah haram, the two holy cities. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, sekalipun sekiranya muslimin berperang menghadapi musuh, sudah tentu mereka mendapat kemenangan. Boleh, ya. Tetapi Allah menghalang muslimin daripada menyerang Quraisy dan muslimin supaya kehormatan Baitullah itu kekal sebagai haramun, tanah haram, ya, dan aman tidak tercemar. Ini yang merupakan kawasan yang Allah kehendaki, ya, yang muslimin, ya, apa ni, supaya muslimin dari segenap pelosok bumi menjadikannya sebagai tempat mengukuhkan ukhuwah mereka. Bukan nak bergaduh tuan-tuan, ya, tapi kerana nak mengukuhkan ukhuwah, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya tujuan, ya, adalah untuk mengekalkan keamanan di Madinah tu, di Mekah tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan muslimin supaya berkemah di Al-Hudaybiyah. Maknanya mereka masuk melalui Tan'im, ya, daripada Madinah. Tan'im tak sebut tadi. Tan'im, bila nak sampai Tan'im, mereka dapat maklumat Khalid bin Al-Walid, ya, dengan tentera berkuda, ya, telah apa kita panggil, ya, telah apa ni mempersiapkan diri, ya, 200, ya. Kalau tu tengok muka surat 245 tadi, Khalid bin Al-Walid telah dilantik, ya, untuk mempersiapkan 20 orang tentera berkuda, ya, untuk menghalang kemarahan muslimin. Kita dah sebut tadi 200 orang, ya. Jadi Nabi minta ada yang tahu jalan lain, ya. Walaupun Nabi orang Mekah, ya, tapi sudah tentu bukan semua, ya, apa ni Mekah tu Nabi mengetahui ada benda macam kita lah. Kita duduk satu tempat kadang ada tak pernah nampak kedai ni, ya, first time. Tak perasan pula lorong ni. Macam tu kadang-kadang tempat kita kan, ya. Jadi tak pelik. Jadi ada orang bagi tahu Nabi lalu untuk pergi ke Hudaibiyah. Jadi bila sampai di Hudaibiyah, rupa-rupanya pasukan, ya, Quraisy masih menunggu mereka di sana. Ya, jadi Nabi arahkan muslimin supaya berkemah di Al-Hudaibiyah. Ketika muslimin berada di situ, Budail, ya, Budail bin Warqa Al-Khuzai, utusan Quraisy datang untuk bertanya tujuan kedatangan mereka. Mereka dah tahu Nabi datang ni dalam pakaian ihram bukan untuk perang, ya, senjata pun tak dihunus. Ya, jadi mereka bukan datang dengan baju besi, dengan apa kita panggil, dengan shield, ya, dengan pedang terhunus, bukan, ya. Maka Rasulullah memberitahu mereka tujuan kedatangan. Bila Budail pulang menemui Quraisy, menceritakan perkara tersebut, orang Quraisy tidak mempercayainya kerana Budail adalah keturunan Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah, ya. Jadi mereka ni ada sentimen perkauman, tuan-tuan.
Ya, jadi dia kata kamu datang pada Khuza'ah, ya. Khuza'ah ni ada buat hubungan baik dengan Muhammad. Ya, jadi sebagaimana yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Mereka berkata, apakah Muhammad ingin masuk kawasan kita bersama-sama tenteranya untuk melakukan umrah? Sedangkan dalam masa yang sama orang-orang Arab mendapat berita bahawa mereka memasuki kawasan kita secara kekerasan. Kerana hubungan antara kita dengan mereka adalah hubungan perang. Ya, jadi mereka ni, ya, hubungan mereka apa ni, both parties are at war with each other. Ya, jadi mereka ni sedang tengah perang. Ya, perang Badar, perang Uhud, ya, perang perang Khandaq kita dah baca, ya. Ini dah tahun yang ke-6 dah. Ya, jadi sebelum peristiwa Hudaybiyah tu. Jadi bila kita panggil, ya, bila mereka masih berfikir-fikir begitu, demi Allah perkara ini tidak akan berlaku selama-lamanya. Jadi mereka tak welcome Nabi dan para sahabat. Kemudian mereka hantar, ya, Hulais bin Alqamah, ketua golongan Al-Ahabish. Ahabish kita tahu daripada Habasyah lah. Sekumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, ya. Ahabish, Quraisy adalah sekumpulan manusia yang terdiri daripada kaum Quraisy juga. Kalau di sini disebut kaum Quraisy. Ya, Kinanah dan Khuza'ah yang berkumpul dan tinggal di bukit apa ni, Hubshi, ya, bukit di Mekah, dan mereka bersekutu. Jadi kalau tengok pandangan apa ni, Syekh Muhammad Khudari Beg, dia kata mereka ni orang Arab juga. Ya, daripada daripada kaum Quraisy, daripada Bani Kinanah, daripada Bani Khuza'ah, ya, yang berkumpul dan tinggal di satu kawasan dipanggil Bukit Hubshi. Ya, bukit di Mekah. Ya, salah satu bukit di Mekah, bukan bukit utama lah. Kalau bukit utama ialah Bukit Abi Khubais, Jabal Abi Khubais. Ya, dia punya bukit tu berbeza, yang berada betul-betul di sebelah tempat sa'i kita Mas'ah. Ya, itu Jabal Abi Khubais. Sekarang ni ada istana raja atas tu. Ya, tapi sebahagian sebut, ya, bila disebut Ahabish, yang merujuk pada perkataan Habasyah. Ya, jadi ada Ahbash, golongan Ahbash, ya, yang kita anggap sebagai salah satu kumpulan yang agak ekstrim bermazhab, ya, bukan makna tak boleh, ya, tapi jangan ekstrim, maknanya mengatakan mazhab dia saja betul, orang lain salah. Ya, kalau kita Syafi'i, mana Syafi'i saja betul. Imam Ahmad, Imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik tu salah, kita tak kata macam tu. Ya, jadi jangan ekstrim, ya, kita kena agak terbuka lah, terutamanya dalam konteks kehidupan dunia sekarang ni. Ya, di mana sosial media, ya, dan sebagainya, kita kata menyebabkan manusia berada dekat, ya, satu sama lain walaupun dari segi jaraknya jauh. Ya, jadi Hulais, ya, datang, lelaki ini daripada kalangan kaum yang memandang mulia binatang korban. Letaklah binatang korban di hadapannya supaya dia melihatnya. Para sahabat melaksanakan arahan Nabi, mereka menyambutnya dengan ungkapan talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik. Apabila Hulais melihat perkara tersebut, dia pulang menemui Quraisy dan berkata, Maha suci Allah, orang yang seperti ini tidak patut dihalang, sebab mereka datang bukan untuk perang. Ya, jadi adakah, ya, Bani Lakham, Bani Juzam dan Humair dibenarkan mengerjakan haji, sedangkan Ibnu, ya, Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib dihalang daripada masuki Masjid Haram. Ya, Bani Lakham, Bani Juzam, Bani Humair ni, ya, Badui padang pasir pun boleh datang. Takkanlah anak-anak, ya, Bani Abdul Muttalib tak boleh. Celakalah Quraisy demi Tuhan Kaabah. Ya, sebab dia masih lagi menyembah berhala. Ya, demi Tuhan Kaabah. Ya, jadi dia tahu Kaabah tu ada penjaganya, ada Rabbnya. Sesungguhnya mereka datang untuk mengerjakan umrah. Apabila Quraisy mendengar pengakuan tersebut, maka mereka berkata, duduklah, kamu adalah orang kampung yang tidak mengetahui tipu muslihat. Jadi dia tak terima pula, tuan-tuan, ya. Sikit lagi. Kemudian mereka hantar Urwah, ya, bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud siapa dia, tuan-tuan? Ini ketua penduduk Taif, orang Taif yang disayangi oleh penduduknya. Ya, Urwah bin Mas'ud. Ya, kalau tuan-tuan perasan, Urwah bin Mas'ud ialah sahabat Nabi yang wajahnya seiras Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa. Macam mana Nabi tahu Nabi Isa? Nabi jumpa Nabi Isa di langit kedua pada malam Mi'raj. Ya, panjang ceritanya. Nanti kalau ada peluang kita cerita lebih detail. Dia datang menjumpa Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad," masa itu tak masuk Islam lagi, "kamu telah mengumpulkan pelbagai lapisan manusia. Kemudian kamu datang kepada keluarga dan kaum kerabatmu untuk menghancurkan mereka. Sesungguhnya Quraisy telah keluar berjanji pada Allah untuk tidak membenarkan kamu memasuki kawasan mereka secara kekerasan selama-lamanya." Tak boleh. Sedangkan Nabi bukan datang dengan kekerasan. "Aku bersumpah dengan nama Allah, aku seolah-olah membayangkan mereka akan mengalahkan kamu." Dia kata macam tu. Abu Bakar terasa dengan ucapan tersebut lalu berkata, "Kamilah yang akan mengalahkan mereka, ya, untuk mempertahankan tanah suci Mekah. Celaka kamu.
Ketika bercakap Urwah menyentuh janggut Rasulullah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah pun datang dari Taif juga, dia kenal lah. Ya Urwah bin bin Mas'ud ni. Ya, Mughirah pun pukul tangannya ketika dia ingin melakukan perkara tersebut. Kemudian Urwah pulang menemui kaumnya. Sebelum itu dia melihat apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Ketika baginda berwuduk, para sahabat seolah-olah hampir berbunuh-bunuh kerana berebut air tersebut, ya, untuk disapu ke tubuh mereka. Ni air wuduk Nabi, ya. Apabila bercakap dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara, tidak menajamkan pandangan ke arah baginda. Dia malu mereka dengan Nabi. Dia berkata, "Wallahi, wahai orang Quraisy, aku telah berjumpa Kisra dan kerajaannya. Aku dah jumpa dah." Ya, sebab dia pemimpin kaum dan beliau juga pernah dihantar untuk membuat hubungan diplomatik, ya, dengan dengan pemimpin-pemimpin agung dunia lah pada masa itu. Ya, pernah jumpa dengan Kisra Parsi, pernah jumpa dengan Kaisar, dah tengok dah. Aku tidak melihat seorang raja pun bersama kaumnya sebagaimana Muhammad bersama para sahabatnya. Ya, maraitu ahadan, ya, yuhibbu ahadin, ya, ka hubbi Muhammadan, ka hubbi Muhammadin Muhammadan. Ya, itu kata-kata yang selalu ya kita dengar lah, ya. Jadi antaranya bekas Menteri Agama, ya, Dr. Zul pun selalu sebut. Ya, maraitu ahadan. Ini seperti mana Urwah sebut. Ya, sebahagian kata Abu Sufyan yang sebut. Maraitu ahadan. Aku tidak pernah tengok seorang lelaki, sama ada raja ke bangsawan sebagainya, yuhibbu ahadan, yang cinta pada seseorang lelaki macam Muhammad tadi, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Seperti mana cintanya, ya, kahubbi ashabi Muhammadin. Seperti mana sayang, cintanya, hormatnya, ya, sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad itu. Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan, ya, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ya, tu kata-kata yang indah lah tuan-tuan, ya, selalu kita duk sebut, ya. Jadi dia mencadangkan, ya, nilai semula pandangan kamu. Sesungguhnya aku hanya mengemukakan cadangan yang baik untukmu, oleh itu terimalah tawaran yang diberikan kepada kamu. Aku ini hanyalah menasihati kamu, pada masa yang sama aku bimbang kamu tidak dapat mengalahkannya. Dia tengok dah, dia tahu. Quraisy berkata, jangan berkata demikian, kami bersetuju untuk tidak menerima kedatangannya pada tahun ini dan boleh datang semula pada tahun hadapan. Mana dah ada perubahan pandangan tuan-tuan. Selepas itu Rasulullah memilih Uthman bin Affan sebagai utusan jumpa dengan Quraisy. Sebab Quraisy yang datang tak boleh nak settle. Jadi Nabi hantar, ya, Uthman berjumpa dengan Quraisy, diikuti oleh 10 sahabat yang meminta izin daripada Rasulullah untuk menziarahi kaum keluarga mereka. Baginda mengarahkan Uthman berjumpa golongan muslimin yang tertindas mustada'afin di Mekah. Ya, ada orang Mekah yang masuk Islam tapi tak boleh hijrah. Ya, mereka ditangkap, diseksa oleh kaum dia. Ya, untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka mengenai pembukaan, ya, kota Mekah yang hampir berlaku. Uthman masuk Mekah dengan perlindungan yang diberikan oleh Aban bin Sa'id Al-Umawi, ya, sebab Uthman daripada Bani Umayyah. Dia pun Al-Umawi juga. Ya, jadi dia dapat perlindungan. Beliau menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh orang Quraisy, ya, dan orang-orang Quraisy berkata Muhammad tidak boleh masuk, ya, secara kekerasan, bukan, ya. Kemudian mereka memintanya supaya tawaf di Kaabah. Beliau menjawab, aku tidak akan tawaf, ya. Jadi Uthman dia offer untuk buat tawaf. Dia tak nak tawaf, ya, kerana Rasulullah dihalang daripada melakukannya. Kemudian mereka menahannya. Ketika itu berita Uthman dibunuh tersebar di kalangan muslimin. Apabila Rasulullah mendengar berita tersebut, baginda bersabda, kita tidak akan biar perkara ini sehingga kita berperang dengan mereka. Jadi sambung berita Bai'ah Ridwan tu, insya-Allah kita sambunglah tuan-tuan. Ya, kita stop di sini, ya, untuk PMP pada hari ini. Dan ada satu soalan nampaknya agak panjang, ya. Jadi mungkin dengar daripada Dr. Mazhar, bila timbul isu jemaah pergi Mekah sebab nak ambil berkat minum air susu campur air kencing sebagai penyembuh sakit perut atau yang tidak sakit, ya. Betul lah. Ya, memang isu ni isu viral lah, ya. Cuma yang salah ialah mereka minum air kencing begitu saja. Ya, minum air susu. Sedangkan dalam dalam apa kita panggil, dalam Sahih Bukhari disebut, ya, minum air susu yang dicampurkan. Ya, kalau kita tengok, ya, mana dicampurkan sedikit, ya, daripada air kencing. Bukan minum air kencing. Semata-mata tu salah tu tuan-tuan, ya. Dan menjadikan tarikan promosi kelainan ketika beribadah di Mekah. Ini agensi haji dan umrah lah ni. Ya, ada agensi tertentu lah, ya. Kita tak sebut nama di sini. Menjadi dalil tak sepatutnya ikut sikap kumpulan yang membenci Islam dan orang Islam selain bukan pendapat Imam Syafi'i untuk minum najis. Betul. Imam Syafi'i jelas kita dah sebut, Ustaz sebut tadi. Ya, Imam Malik yang berpegang pada hadis ni. Ya, kullu ma yu'kal lahmuhu, setiap binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak, ya, la yanjusu bauluhu, kencingnya, warausuhu, dan tahinya tidak najis. Ya, hadis ini dipegang oleh
Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menganggap hadis itu sudah dinasah oleh hadis lain. Ya, tapi dalam mazhab Malik masih dipegang hadis tersebut, sebab itu ya dibenarkan. Mana sampai sekarang masih ya ada orang yang macam tadi, tapi bukan minum air kencing semata-mata. Ya, susu yang dicampur dengan beberapa titis daripada apa kita panggil daripada air kencing. Ya, Ustaz tak tahu kajian saintifik ya ada atau tidak, mungkin ada ya, tapi kalau jumpa boleh share lah. Ya, jadi itulah ya. Yang terima kasih ya pada pihak PMP yang kita panggil menyediakan platform ya untuk kita sama-sama berdiskusi tentang sirah nabawiyah. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih juga atas soalan yang dikemukakan. Ya, apa yang unta makan Ustaz? Unta makan apa? Unta makan tumbuh-tumbuhan juga. Ya, maknanya dia bukan sebab unta dia bukan apa kita panggil dia bukan maging, dia tak makan daging. Ya, dia maun, makan daun. Ya, maknanya dia herbivore, dia bukan carnivore. Ya, jadi sebab tu dari segi apa kita panggil, ya, dari segi sifat binatang tersebut maka halal. Macam juga kambing, macam apa kita panggil kijang, ya, macam lembu dan sebagainya. Ya, sebab tu ya binatang maging contoh macam ya yang makan daging lah ya, macam harimau, singa, binatang-binatang yang menggunakan kuku tajam ya, menerkam mangsanya itu ya Islam tidak benarkan, tidak halal untuk dimakan. Berbeza dengan binatang-binatang empat kaki macam tadilah, ya yang herbivore tadi. Itu setakat maklumat yang Ustaz boleh sampaikan. Terima kasih ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.